Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Atammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala izinkan perkumpulan kita pada pagi ini, dan juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi pada pagi ini dengan khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga pada semua yang hadir, jazakumullah khairan jazak pada semua yang hadir pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masa kalian, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari masa kalian yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kalian kefahaman yang sempurna, kefahaman agama yang sempurna, dan insya-Allah menjadi manfaat untuk agama yang besar, dan serta Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua dapat menjadi hamilatul Quran, iaitu pembawa panji-panji Al-Quran, dan juga Allah Subhanahu wa taala kosongkan diri kita daripada segala kefasadan, segala kerosakan, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan hati kita masuk segala kebaikan dan manfaat dan daripada Al-Quran insya-Allah. Baik, alhamdulillah, hari ini adalah pelajaran yang semana kita masuk tips hafalan yang semalam. Jadi insya-Allah kita harapkan keberkahan masa daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan peluang untuk habiskan daurah kita ni seperti masa yang kita letakkan, dan juga beri kefahaman kepada semua yang hadir pada pagi ini insya-Allah. Jadi kita masuk dalam tips menghafal, tips menghafal pada pagi ini, iaitu fasal yang ke-7 semalam. Baik, jadi ada beberapa petua, yang perlu kita ketahui untuk apa? Untuk bila kita menghafal Quran. Boleh tukar slide, yang mungkin boleh tukar slide. Jadi kalau kat situ tulis, nampak dekat tips tambahan tadi, tips tambahan ni adalah fasal ke-7. Nampak macam mana kalau susah nak sambung ayat demi ayat. Jadi kita akan kupas semua soalan-soalan ni. Semua soalan-soalan ni. Kalau perasan boleh kita baca ada beberapa soalan, nampak? Ada beberapa soalan yang mengganggu para hafizul Quran. Kak Ina, satu slide lagi. Yang mengganggu para penghafal Quran. Jadi nampak tak soalan-soalan kat sini yang mana menjadi tanda-tanda, kan? Kita kumpulkan soalan-soalan ni yang menjadi tanda tanya bagi hafizul Quran. Jadi mungkin ada para pelajar madrasah yang sedang buat syahadah, kan? Atau ada para guru-guru yang mana yang mana pun merasai benda yang sama pada para pelajar dia, ataupun para talibat, pelajar-pelajar, ataupun para ibu-ibu yang mana merasai soalan-soalan ni. Jadi kita akan baca soalan dia. Pertama sekali, macam mana kita nak hafal, kemudian apa kita susah nak sambung ayat demi ayat. Ini benda pertama yang biasanya orang hafal dia rasa susah. Sebab apa? Nak sambung ayat demi ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Contoh. Ayat pertama dengan ayat kedua. Jadi macam mana nak sambung, macam mana nak ingat ayat pertama dengan ayat kedua ni. Jadi itu soalan pertama. Soalan kedua adalah macam mana kalau kita selalu tukar ayat. Macam mana contohnya ayat ini dengan ayat ni. Ayat dia lebih kurang sama, kan? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita jadi keliru, kan? Kita terpusing-pusing. Ini sama juga wa innaka la'ala, jadi ini juzuk ni, ini juzuk ni. Jadi macam mana kita nak kalau kita selalu tertukar ayat. Yang seterusnya adalah macam mana kita nak elakkan kesalahan pada tempat yang sama. Dah tegur dah berkali-kali tegur, dah ulang, dah tanda, kan? Dah murajaah, tapi kita still salah lagi pada tempat yang sama. Yang ketiga yang keempat, macam mana kita nak mantap. Macam mana kita nak mantap? Macam mana kita nak susun perjalanan dekat otak kita ni supaya kita ni nak mantap dalam menjawab soalan. Contoh kalau orang tanya, kan? Sound saya kurang jelas? Mungkin sebab kipas yang mungkin.
Okey, tak apa, saya dah tutup dah. Kipas saya ni dia tak berapa baik sangat dia punya kondisi. Sekejap. Baik. Kemudian apa? Kemudian macam mana kita nak elak? Macam mana kita nak elak berlaku, macam mana kita nak mantap untuk mudah jawab soalan tebuk. Jadi soalan tebuk ni macam mana? Soalan tebuk ni soalan yang mana disoal oleh para guru ataupun macam kita murajaah ada soalan tebuk. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim, sambung. Itu soalan tebuk. Kemudian macam mana kita nak ingat balik hafalan yang dah lama tak ulang. Hafalan dah lama tak ulang. Contohlah ada 30 juzuk, ada berapa juzuk yang kita dah ulang, berapa juzuk yang kita tak ulang. Macam tu. Jadi kemudian macam mana pula kita nak dapatkan kemanisan dalam baca Al-Quran sampai kita lupa. Dia kemanisan dalam baca Al-Quran ni sampai kita lupa nak buat perkara-perkara yang lain. Kita manis sangat baca Al-Quran ni, manis, baca lagi manis. Sentiasa manis. Macam mana kita nak dapatkan? Macam mana nak dapatkan hakikat sampai macam tu? Kemudian macam mana nak lancarkan 5 juzuk Quran dengan cara yang cepat? Dalam contohnya ada hafalan 30 juzuk. Apakah kaedah nak lancarkan 5 juzuk ni? 5 juzuk ni dengan cara yang cepat. Cara yang cepat. Kemudian macam mana nak atasi masalah mudah lupa? Asyik lupa. Murajaah lepas tu lupa balik. Murajaah lupa balik. Kemudian macam mana nak lekatkan hafalan di ingatan dan juga masuk di hati. Bukan sekadar di mulut. Macam mana nak ada lekat dekat dalam hati. Itu antara tujuan. Ada lagi ke? Tak ada kan? 10 je. Ke 11? 15. Jadi seterusnya apa? Macam mana sentiasa bersemangat untuk mengulang dan mengatasi cepat mengantuk semasa ulang. Kita ada satu fasa bila kita baca Quran. Hari-hari baca Quran, kita akan rasa apa? Kita akan rasa bosan kan. Kita akan rasa bosan dan juga kita hilang semangat. Kemudian apa? Kita cepat mengantuk sebab ulang lupa kita jadi penat. Sebab tu nak hafal Quran dia kena ada kaedah. Bukan dia punya kaedah sini. Bukan semua guru boleh mengajar Quran. Bukan semua guru. Tetapi guru yang dah syahadah, dah lalui proses syahadah saja yang dia boleh memantapkan hafalan pelajar. Kerana apa? Kerana dia lalui proses pemantapan Al-Quran. Sebab tu kalau nak belajar hafal Quran, cari guru yang dah syahadah. Guru yang dah syahadah Al-Quran. Siapa yang belajar kawan saya Ustazah Huda kan? Ustazah Huda dah syahadah. Dah syahadah Al-Quran. Jadi guru yang dah syahadah ni dia akan apa? Dia akan mantapkan pelajaran kita. Dia tahu kaedah. Dia tahu setiap pelajar ni, dia tahu dah ini macam mana, dia dah tahu. Dia dah tahu dan dia dah tahu dah setiap permasalahan pelajar. Sebab apa? Semua permasalahan tu berlaku pada pelajar yang mengulang syahadah. Semua permasalahan. Contohnya apa? Pelajar hilang semangat, pelajar dia mudah lupa. Inilah yang kita akan belajar. Kita akan bagi tahu macam mana cara kita nak mengulang. Kemudian macam mana kita nak tertib, macam mana kita nak tertib ulangan bagi pelajar yang telah khatam 30 juzuk. Okey. Dah khatam 30 juzuk, macam mana nak tertibkan? Tertib ulangan. Macam sekarang saya dah khatam 30 juzuk. Kemudian apa? Macam mana saya nak tertibkan ulangan? Sentiasa terulang kan? Nanti sentiasa berulang. Jadi benda tu macam mana nak tertibkan tu adalah daripada apa? Daripada kita belajar. Kita belajar, kemudian kita akan tahu. Benda tu daripada guru kepada guru kepada guru. Kemudian macam mana nak istiqamah baca walaupun di luar kawasan. Yang ni paling susah. Tapi sekali kita buat, insya-Allah akan mudah sepanjang masa. Ini paling susah. Kenapa saya cakap paling susah? Sebab yang ini yang memerlukan satu mujahadah. Jadi kat sini saya akan cerita kat sini macam mana kalau satu orang dia dah berkahwin. Siapa suami dia? Kalau suami dia hafiz Al-Quran, dia ya bakhtuhum. Dia beruntung kan? Sebab apa? Sebab kita sama-sama ada tanggungjawab untuk jaga Al-Quran. Tapi kalau suami orang awam tak hafal Quran, tak pandai baca Quran dan tak faham juga kenapa isteri hafizah kena jaga Quran, kan? Jadi benda tu agak sukar. Jadi macam mana nak jaga? Benda tu kan perlukan mujahadah. Okey. Jadi itu yang ke-14 adalah macam mana nak dapatkan hafalan baru yang lancar. Macam mana nak dapatkan hafalan baru yang lancar. Ke-14 ni maksud dia apa? Hafalan baru yang lancar tu
dia adalah hafalan lama yang dibuat hafalan baru. Contohnya saya dah pernah hafal, contoh juzuk 15. Juzuk 15, dah pernah hafal dah juzuk 15 ni. Tapi lupa sampai kena hafal baru. Faham tak? Lupa sampai kena hafal baru, maka apa? Macam mana kita nak buat hafalan yang baru ni pada pelajaran yang lama? Pada hafalan yang lama. Jelas tak? Macam nak lancarkan. Sebab apa? Sebab hafalan lama yang dimurajaah, yang dimurajaah balik, yang dihafal semula tu lebih susah daripada hafalan baru fresh. Itu kalau pelajar yang dah pernah hafal Quran dia tahu. Kemudian apakah kepentingan syahadah? Okay, apa kepentingan syahadah? Baik, siapa yang tanya apakah itu syahadah? Syahadah ini adalah proses. Okay. Dia ada nama-nama dia. Pertama sekali nazirah. Okay, tulis nazirah. Nazirah ni daripada perkataan nazara. Macam saya dah sebut semalam apa maksud nazara. Nazara ni penglihatan, melihat. Jadi nazirah ni satu orang pelajar, dia membaca di hadapan guru dia secara nazirah. Siapa belajar surah Huda tu, korang belajar nazirah. Nazirah, baca satu-satu, surah Huda betulkan, kan? Macam tu. Itu nazirah. Nazirah. Apa guru kita baca, guru kita talqin, kita baca ataupun kita baca, guru kita dengar. Itu nazirah. Jelas tak? Itu nazirah. Nazirah tu maksudnya pembacaan secara berhadapan dan benda tu bertemu dengan guru. Ada guru dengar dan juga ada guru membetulkan. Jadi kita bacalah contoh. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Jadi guru tu tu betulkan sikit. Macam tu. Itu nazirah. Okey. Jadi itu kita panggil nazirah, kenapa? Dia melihat. Dia tengok satu-satu. Okey. Jadi nazirah ni satu proses pembelajaran yang kita belajar dan juga kita mestilah benda tu di hadapan guru. Bukan kita baca sendiri. Jadi nazirah ni proses daripada iqra. Okey, betul kan? Betulkan huruf hijaiyah. Mula-mula huruf kan hijaiyah. Kemudian apa? Kemudian masuk pada Al-Quran. Masuk Al-Quran, dia tak boleh hafal Al-Quran dulu. Dia kena ada proses beberapa kali khatam Al-Quran secara nazirah. Secara nazirah, ada guru kan. Kalau tak ada guru pun ada mak dia tengok kan, mak tengok. Jadi bila mak tengok tu, itulah proses nazirah. Itulah proses nazirah. Okey. Kemudian bila dah habis nazirah, dah khatam beberapa kali, dah mahir baca laju, maka barulah ada proses hafal Quran. Okey. Jadi proses hafal Quran ni lah yang akan kita cerita dalam tips ni. Macam mana saya nak bagi tips macam mana kita nak mula hafal Quran. Macam semalam saya dah cerita macam mana adab belajar hafal Quran, macam mana sekian perkara. Itu pertama. Seterusnya, selepas dia khatam Al-Quran, dia hafal. Dalam hafal Quran ni, dalam hafal Al-Quran ni, ingat kaedah-kaedah dia, sebab saya akan guna kaedah dia. Dia ada panggil sabak. Okey, sabak. Sabak ni adalah apa? Sabak ni adalah pelajaran baru. Okey? Pelajaran baru. Maksudnya, saya kadang-kadang saya cakap, saya Masya Allah, waktu saya kecil, saya hafal setengah jam sabak baru. Sabak baru. Bila kita sabak baru, maksudnya apa? Benda yang baru kita belajar. Maksudnya pelajaran baru. Muka surat baru. Jelas tak? Maksudnya muka surat baru. Ataupun surah baru. Maksudnya benda yang saya belum hafal lah. Benda yang saya baru nak hafal. Okey, esok sabak kau apa? Contoh kita tanya, sabak kau apa? Sabak aku satu muka surat. Oh, kita dah tahu dah. Oh, ini muka surat, ni muka surat. Waktu belajar dulu. Jadi itu sabak baru. Kemudian ada sabak. Kadang-kadang kita sebut 5 sabak. Apa maksud 5 sabak? Sabak 5 yang ke belakang. 5 yang ke belakang. 5 sabak. Kita ada sabak, 5 sabak, para sabak. Kita ada macam tu. Jadi sabak ni pelajaran baru, hafalan baru. 5 sabak ni 5 pelajaran yang lepas. Contoh dia hafal satu hari satu muka surat, 5 muka surat lepas. Satu hari satu muka surat, maka 5 muka surat. Jadi sabak dan para sabak apa semua nama-nama ni depends, ikut para pelajar. Jadi ada pelajar yang banyak sabak dia. Kan? Banyak sabak dia. Ada pelajar yang sabak dia sikit. Jadi bila sabak dia sikit, 5 sabak dia pun sikit. Ada pelajar sabak dia hanya satu baris je. Maka 5 sabak dia ada 5 sabak dia 5 baris. 5 sabak dia adalah 5 baris. Jelas kalau sabak dia okey, jelas tak? Ya Allah, sorry, afwan. Sebab ada yang cakap tiba suara saya hilang.
Jadi itu dia punya sabak, 5 sabak macam tu. Tapi dia ada satu lagi kaedah dipanggil para sabak. Okey, sabak, 5 sabak, para sabak. Para sabak ni pula apa? Para sabak ni okey, dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Okey, korang kena ingat kaedah ni. Sebab apa? Kaedah ni digunakan oleh memang pelajar madrasah daripada dulu sampai sekarang. Ada dulu sampai sekarang. Jadi para sabak pula apa? Para sabak ni pelajaran ataupun sabak daripada juzuk yang lepas. Ataupun dia sebelum daripada 5 sabak. Okey? Ulangan yang lepas-lepas. Tapi ulangan yang masih baru lagi. Masih baru lagi lah. Maksudnya tak adalah lama sangat. Tak adalah lama sangat. Masih baru lagi. Maksudnya, contohlah 5 sabak di juzuk yang lepas. Contohnya dalam satu juzuk tu dia ada apa? Ada sabak, 5 sabak, kemudian ambil sebelum 5 sabak tu ada lagi dipanggil para sabak. Ada dipanggil para sabak. Jadi para sabak ni apakah kepentingan? Semua ni kena jaga. Sabak dia mula kunci dia daripada sabak. Kalau sabak lancar, 5 sabak akan lancar. Kalau 5 sabak lancar, para sabak pun akan lancar. Tapi kalau sabak tak lancar, 5 sabak tak lancar, dia sabakon tau. Sabak. SABAQ. Kalau 5 sabak tak lancar, 5 sabak akan tak lancar, para sabak pun akan tak lancar. Okey? Dia akan macam tu. Jadi cara nak lancarkan dia, cara nak jaga dia adalah dengan apa? Dengan jaga sabak. Nak jaga ni, jaga sabak. Jaga benda yang pertama je. Bila jaga benda yang pertama tu kuat, lekat, bagus, tak ada salah, lancar, maka apa? Maka 5 sabak pun akan lancar, para sabak pun akan lancar. Itu tambahan, tips tambahan yang tak ada dalam ni sebab ramai tanya kan. Okey, jadi syahadah pula macam mana? Okey, itu pertama. Bila dah sabak dia ada. Jadi pelajar madrasah ni kita dia mengaji, hari-hari mengaji. Pagi mengaji, tengah hari mengaji, malam mengaji. Dia orang ni buat apa? Dia orang kerja dia orang hantar sabak, 5 sabak, para sabak, ada satu lagi dipanggil Mukhtar. Mukhtar ni dia ikut apa? Contoh dah hafal 5 juzuk, setiap hari mungkin dia kena ulang 1 juzuk, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Mungkinlah. Macam tu. Dia ada juzuk-juzuk yang dah lepas dia ulang murajaah segala bergila-gila. Okey? Nampak? Dia akan buat ulangan tu bergila-gila. Itu. Jadi apa kerja ustazah yang mengajar ni? Duduk je. Kerja dia duduk, bukan duduk je. Dia kena pastikan para pelajar dia semua ada lancar Al-Quran dalam dada dia orang. Itu kepentingan guru yang mengajar Quran. Nampak macam duduk je kan? Duduk, kadang-kadang tengok phone. Sebab apa? Sebab penat. Penat. Kalau lagi-lagi dulu pelajar macam apa? Belajar macam saya, lagi dah penat kan? Dulu saya, ustazah saya bila cerita ni saya teringat zaman-zaman saya belajar. Ustazah Mardiah, semua orang duduk, dia punya cara macam ni. Ustazah akan duduk kat depan, lepas tu ada meja kan. Ustazah akan duduk sini, jadi akan ada halaqah. Mungkin sama ada bulat ataupun petak sebab ikut meja kan, ikut meja. Jadi semua orang duduk kat sini ada laluan. Okey, saya tunjuk jauh sikit, sini ada meja. Okey, sini ada meja. Jadi ada laluan, ustazah akan semak pelajar dekat depan, kanan, kiri. Ikutlah, ustazah akan semak ikut meja tu. So ustazah ni, saya beritahu. Ustazah ni, ustazah saya lah. Ustazah saya memang masya-Allah Quran ni. Jadi ustazah ni dia akan semak satu pelajar, dia akan semak pagi, tertib dia akan hantar sabak. Lepas subuh macam waktu-waktu sini, waktu sabak. Waktu sabak. Waktu tu macam ni sebab apa? Sebab hafalan pada waktu ni fresh, segar, memang beza dengan waktu yang lain. Waktu pagi, waktu yang paling bagus. Jadi lepas subuh diorang akan hantar sabak dulu. Lepas subuh para pelajar pelajar madrasah ni, diorang akan hantar sabak dulu. Okey, jelas Jadi bila hantar sabak, ustazah akan hantar seorang-seorang. Sabak ustazah akan seorang-seorang. Kemudian seorang. Okey? Digilir. Contoh ada satu guru ada 15 pelajar. 15 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okey? Dia akan gilir lah. Siapa hantar dulu, okey? Jadi macam tu. Jadi semua orang belajar ni, waktu saya belajar dulu, semua orang duduk depan ustazah. Duduk depan ustazah. Kecuali saya. Cuba teka saya duduk kat mana.
Kecuali saya. Siapa pelajar madrasah saya semua tahulah. Saya duduk sebelah Ustazah. Yes, saya duduk sebelah. Ni, belah kanan. Belah kanan ni saya duduk. Tanyalah semua pelajar waktu madrasah dulu, saya seorang je yang duduk sebelah Ustazah. Sebab apa? Saya memang tak boleh duduk dengan orang lain. Dia panggil terkinjar-kinjar. Kan, terkinjar-kinjar. Dia tak boleh. Dia tengok orang, dia macam tak ada arah dia macam arah tuju dia tu bukan mengaji. Arah tuju dia tu memang mengacau orang. Orang duduk sebelah saya, saya hyper. Memang waktu kecil hyper. Saya tanya Ustazah saya. Jadi, saya duduk sebelah Ustazah. Saya ni Ustazah kedua. Ustazah saya cakap, saya ni Ustazah kedua. Sebab saya ni, saya duduk sebelah Ustazah. Korang tengok Al-Batul nakal-nakal macam tu kan. Saya macam tu lebih kurang. Duduk sebelah Ustazah. Yang nak dijadikan cerita, Ustazah saya ni, dia dah pening, rotan dah, cubit dah, nasihat dah, menangis dah, semua dah habis. Kalam terakhir. Ustazah saya kata apa? Kamulah jadi Ustazah saya. Ustazah saya cakap. Ustazah saya cakap, kamulah jadi Ustazah saya. Maka sayalah Ustazah saya pada waktu tu. Faham tak? Sayalah Ustazah saya pada waktu tu. Dah beritahu tinggi betul lah darjat saya waktu tu. Saya Ustazah saya. Saya duduk sebelah dia. Saya duduk sebelah dia, maka apa? Maka kerja saya setiap hari semak dia tiga juzuk. Saya akan semak dia juzuk. Nampak? Saya lah Ustazah saya. Saya Ustazah kepada Ustazah saya. Macam tu. Saya akan semak juzuk. Sebab apa? Kenapa saya semak dia? Sebab saya tak nak mengaji. Saya cakap apa? Ustazah nak ajar mengaji apa dah? Semua dah lancar. Semua dah lancar. Ustazah kata 5 muka surat. Saya dah hafal 5 muka surat. Kan? Ustazah nak suruh apa? Semua saya dah. Saya tak ada nak buat apa dah. Sebab apa? Orang lain sibuk hafal, saya dah tak boleh buat apa. Sebab Ustazah suruh saya hantar sabak. Saya dah hantar sabak. 5 sabak, saya dah hantar 5 sabak. Para sabak, dah hantar para sabak. Saya dah buat apa? Saya budak lagi, maka kerja saya main. Jadi Ustazah kata tak apa, bila kamu dah habis semak sabak, maka apa? Maka kerja kamu jadi Ustazah saya. Jadi itulah kerja saya. Saya jadi apa? Saya akan semak Ustazah saya. Kalau Ustazah saya tak masuk, kerja saya dekat, kerja saya memang kacau orang lah. Saya akan kacau orang. Kalau Ustazah saya dah boring sangat, dah tak tahu nak buat apa, saya akan minta izin Ustazah nak pergi jamban, pergi tandas. Saya akan main sabun dekat belakang. Main sabun. Boring tak buat apa kan? Kelas semua dah habis, saya akan pergi main sabun dekat belakang. Mak saya akan marah lah. Setiap bulan, sabun saya orang sabun satu besar tu, sabun besar tu 3 bulan, saya 1 minggu, 2 minggu dah habis dah sabun. Saya buat apa? Main sabun. Dulu kan ada, waktu kecil-kecil dulu, waktu saya kerja, dulu ada rap macam menari-nari tu. Yang menari macam saya pandai dulu. Dulu waktu saya kecil-kecil saya pandai. Saya tak ingat apa. Mungkin korang ingat lah, saya dah lama dah lupa dah. Jadi apa, bukan DJ, apa, kaki, menari kaki. Shuffle, yes, shuffle. Saya pandai main shuffle dulu. Main shuffle, pakai topi. Tanya kawan-kawan saya, memang saya pandai menari shuffle. Itu waktu saya kecil lah. Kemudian apa? Kemudian bila saya dah besar, Allah bagi hidayat banyak sikit lah. Kan? Lalui banyak ujian, banyak hidayat. Jadi bila hantar sabak, orang akan apa? Saya akan pertama saya hantar sabak. Rahsia saya ingat balik. Macam mana saya, Masya Allah, saya boleh hantar sabak banyak. Rahsia saya rasa saya selalu hafal pada sebelum subuh. Jadi waktu orang tidur, saya memang susah. Saya memang tidur awal. Saya memang kuat tidur. Kerja saya selain daripada apa? Selain kerja saya daripada main sabun, jadi ustazah kepada ustazah saya, semak orang lain, kacau orang, kerja saya tidur. Allahu Akbar. Dalam satu madrasah, saya memang ratu tidur. Memang kuat tidur. Memang kuat tidur. Memang kuat tidur yang teramat sangat. Tidur je. Sampai ustazah kata, tidur ke sebarang tidur Saya tidur berdengkur tau. Tidur berdengkur. Lepas tu kadang-kadang memang Masya Allah memang banyak betul lah ujian guru saya. Sebab tu hari ni guru saya dia selalu usik saya lah guru-guru saya dia orang selalu usik saya. Sebab apa, memang tak sangka lah sebab tu apa, saya tak boleh belajar kat Malaysia. Sebab apa, saya memang kat Malaysia ni saya memang apa, saya tak boleh kekerasan. Sebab tu saya tak pernah rotan belajar. Saya mengajar, saya tak pernah rotan belajar. Sebab dulu waktu kecil-kecil saya selalu kena rotan. Kan? Saya selalu kena rotan. Jadi saya macam rasa saya tak boleh belajar agama. Saya pernah satu masa saya give up. Saya tak nak belajar.
saya tak nak belajar. Macam itulah. Jadi apa? Jadi sebagai ujian lah, ujian. Bila kita ni duduk di kawasan orang yang sama, kita lebih daripada orang tu ujian. Jadi sebab tu saya kena pergi tempat yang mana ada ujian-ujian sikit kan. Ujian-ujian sikit. Bila ada ujian tu barulah saya ni boleh kejar kan. Kalau orang sama je, orang hafal 1 muka surat, saya hafal 5 muka surat. Jadi kita lebih orang, kita rasa kita dah cukup bagus kan. Jadi sebab tu saya kena pergi tempat lain. Sebab tu saya pergi luar negara. Saya kena belajar. Saya tak boleh belajar kat Malaysia. Saya pergi tempat lain, belajar lalui perjalanan-perjalanan lain. Lain sikit lah. Pelajaran kehidupan saya lain sikit lah berbanding dengan budak-budak madrasah. Jadi itu saya cerita macam mana saya ni lah ustazah saya dulu. Ustazah saya Ustazah Mardiah Farid. Memang garang. Ustazah muda Ustazah muda belum kahwin. Garang lah. Memang garang. Tapi itu je lah ustazah yang sudi nak ajar saya kan. Sebab yang lain agaknya sibuk dengan anak-anak kan. Jadi Masya Allah kenangan Jadi itu adalah apa, macam mana kita nak mula hafal. Jadi seorang guru hafizah Quran ni, saya bagi tahu, mungkin ada guru-guru madrasah banyak dalam ni. Saya bagi tahu, jadi guru hafizah Quran ni, kita jangan cepat berputus asa kan. Jangan cepat berputus asa. Jadi apa-apa guru pun jangan cepat berputus asa. Sebab apa? Sebab macam saya hari ni, saya tahu guru saya paling banyak susah kat saya. Guru saya ni paling banyak susah kat saya. Jadi hari ni setiap solat, setiap kali saya angkat tangan, saya mesti doakan guru saya. Sebab apa? Saya tahu banyak sangat kesusahan yang saya telah buat pada dia. Banyak sangat kesusahan. Hari ni kalau ada apa-apa yang lebih, rezeki lebih, mesti saya utamakan guru saya. Sebab saya tahu dengan guru lah. Dengan guru saya ni lah yang mana sampai dengan saya kepada satu tahap kan. Boleh sampai satu tahap. Jadi insya-Allah kita doakan semoga Allah SWT panjangkan umur guru kita dalam taat kepada Allah, dan moga Allah SWT berkati setiap pengorbanan guru kita. Allah SWT gandakan semua ibadah guru kita sebaik-baik gandaan di sisi Allah SWT, dan Allah SWT masukkan semua guru-guru mengaji kita, guru agama kita, siapa saja pernah menghafal kita, pernah mengajar kita walaupun sampai terus diselamatkan segala azab seksa, dan juga dimasukkan ke syurga Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Amin Allahumma amin. Baik, kita sambung untuk petua yang pertama, tips tambahan pertama. Okey. Baik, tips yang pertama, macam mana kita ni nak sambung ayat demi ayat. Okey. Macam mana kalau kita nak sambung ayat demi ayat. Jadi kaedah dia khususnya di akhir ayat yang bersambung ke muka sebelah. Macam mana? Contohnya saya ambil Quran jap. Contoh ni. Contoh ayat dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kita nak masuk muka surat sebelah. Ya Allah, muka surat sebelah ni apa Apa yang ada kat muka surat sebelah ni? Apa yang ada kat muka surat sebelah ni? Tak tahu. Macam mana? Jadi ini daripada nak sambung daripada ayat ni ke sambung ayat ni. Sambung ke ayat ni. Jadi cara dia adalah apa? Cara dia ialah lancarkan penghujung ayat dan pangkal ayat yang berikutnya. Maksudnya apa? Kita kena buat satu murajaah khas, ataupun kita kena buat satu ulangan khas, satu cara hafalan yang khas, ayat hujung bertemu dengan ayat hujung. Ayat pertama. Ayat hujung bertemu dengan ayat pertama. Jelas tak? Ayat hujung bertemu dengan ayat pertama muka surat sebelah. Jadi itu je, itu kaedah dia. Jadi kaedah dia macam mana? Saya selalu macam ni. Saya selalu hafal 10 kali. 10 kali. Baca tengok 10 kali, baca tengok 10 kali. Suara saya. Okey, ya. Okey. Baca tengok 10 kali. Contoh ayat ni nak bertemu dengan ayat yang muka surat sebelah. Memang orang selalu lupa. Apa next page Apa next page Next page apa? Apa muka surat sebelah, muka surat sebelah tak tahu. Maka kita kaedah dia lah apa? Kalau cara yang lain ni kita hafal cara lain. Ayat akhir nak bertemu dengan muka surat sebelah ni, baca murajaah ataupun buat hafalan khas. Buat hafalan khas. Itu je kaedah dia. Maksudnya apa? Kita bila kita bertemu dengan ayat akhir dengan ayat sebelah dia, maka kita ulang secara khas, iaitu kaedah yang khas, iaitu apa? Yang khusus untuk ayat akhir dengan ayat pangkal ayat yang pertama muka surat sebelah. Jadi begitulah setiap muka surat dan juga setiap juzuk kita ulang sampai kita lancar. Okey. Saya tahu macam mana nak ulang sampai lancar ni. Kita akan bagi tahu sekejap lagi. Cuma saya nak bagi tahu satu cara
adalah bila kita ulang sampai lancar ni adalah macam mana kita baca dalam solat. Kita boleh baca dalam solat. Itu maksudnya kita dah lancar. Sebab dalam solat tak ada pegang Quran kan? Dalam solat tak pegang Quran, kita Allahu Akbar. Baca. Kan? Baca. Ingat tak? Kalau ingat itu maksudnya dah matang. Dalam kita punya dalam kita punya dada, dalam kita punya otak, dah matang, dah masuk dah. Jadi kalau kata dalam solat tak boleh baca alladzi panjang tu kan, terbayang dia berjalan, fikiran tu jalan, tak catch lagi. Dia macam tu, dia tak catch lagi, dia tak tangkap lagi, peluk masuk dalam ingatan. Macam itulah ibarat dia. Sebab apa dia masih berjalan? Masih melia-lia lagi. Macam itulah, saya selalu bayang macam tu. Okey. Jadi ulangan ni untuk apa? Ulangan ni untuk tangkap hafalan. Ramai macam tu kan. Normal. Yang penting kita selalu baca dalam solat. Baik, seterusnya adalah apa? Bagaimana jika hafalan selalu tertukar atau termasuk pada ayat lain, khususnya ayat-ayat mutasyabihat. Khususnya ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya apa ayat-ayat mutasyabihat? Contoh, ayat mutasyabihat ni banyak. Dulu saya ada satu kitab tu memang dikumpulkan ayat mutasyabihat. Sebab waktu kita nak syahadah, kita akan buat murajaah. Yang mana murajaah ni kita kata, dalam juzuk ni pun ada mutasyabihat. Dalam juzuk ni pun ada mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat yang maksud dia apa? Kalau kita belajar dalam tauhid, kita tahu apa ayat mutasyabihat. Itu bukan tauhid punya. Ayat mutasyabihat yang maksud dalam hafalan yang saya sebutkan ni adalah apa? Ayat yang sama. Ayat sama. Wa innaka la'ala khuluqin azim, contoh. Ada juga ayat yang sama pada tempat yang lain. Jadi sama kan, mutasyabihat. Betul, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahman 'allamal Quran wa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian apa? Sambung lagi. Tak tahu. Mana satu? Alamak, selepasnya apa? Itu Ar-Rahman senang, serius. Ar-Rahman senang je. Kalau siapa yang rasa susah tu senang. Surah Ar-Rahman senang. Senang Ar-Rahman senang. Sebab apa? Kita cuma kira je. Ni fabi ayyi ala yang keberapa? Kira fabi ayyi ala yang keberapa je. Jelas. Cuma kalau tebuk tu je yang susah sikit. Bila tebuk, waktu bila kita belum matang lah. Waktu belum matang. Jadi waktu tebuk je lah susah sikit. Sebab apa? Sebab dia kena betul-betul benda tu kita tahu susunan. Jadi baca Quran ni dia ibarat apa? Baca Al-Quran ni dia ibarat kita minda kita ni berjalan dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Kita dalam satu safhah, dan satu muka surat kita berjalan. Contoh kita dalam minda kita ni, dalam kita punya otak ni kita baca. Kita nampak satu perjalanan bertemu ayat ni. Kita seolah-olah apa? Nampak. Jadi nak nampak ni melalui apa? Banyaknya ulang seolah-olah mata kita nampak. Sebab apa? Sebab hati kita kan mencerminkan apa yang kita nampak. Kan? Hati kita kan mencerminkan mencerminkan apa yang kita nampak. Jadi kita nampak tu adalah apa yang dah hati. Sebab tu nak tahu Quran dah ada hati belum? Kamu nampak tak? Kamu baca. Kalau kamu nampak, insya-Allah Quran tu dah masuk dalam hati kamu. Macam tu dia punya kaedah. Sebab kan hati ni menzahirkan. Baik. Jadi pula itu adalah sehingga tuan-tuan. Jadi itulah kalau kita ulang juzuk sebut. Okey. Jadi bagaimana kalau hafalan selalu tertukar ayat? Okey. Jadi ini dapat diatasi dengan 3 cara. Okey. Dapat diatasi kalau selalu tertukar ayat. Tertukar ayat. Jadi dia dapat diatasi dengan 3 cara. Okey. Dengan 3 cara. Langkah pertama adalah hendaklah pertama sekali dikenal pasti di mana ayat tersebut. Sebab apa? Dalam Quran ni ada 30 juzuk. Contohnya kamu dah hafal 5 juzuk. Contoh 5 juzuk. Dalam 5 juzuk pertama pun ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang berulang-ulang sama. Maka kamu kena kenal pasti dahulu. Yang manakah ayat di muka, yang juzuk ini juzuk mana? Ini ayat daripada surah apa, juzuk mana? Itu kamu kena kenal pasti. Itu kamu kena kenal pasti. Kat mana? Dia tu kat mana? Okey, kalau belum hafal susah nak kenal pasti. Ni kita cerita macam mana orang yang dah hafal. Kenal pasti kedudukan dia kat mana. Kan? Kena kenal pasti kedudukan dia kat mana. Yang seterusnya adalah apa? Langkah kedua adalah kita cari ayat dan juzuk berapa. Tadi kita tahu kedudukan dia kat mana, seterusnya kita tahu dia dekat mana, juzuk berapa.
Juzuk berapa? Ni juzuk berapa ni? Kita hafal Quran ni dekat juzuk berapa? Juzuk berapa? Dan juga apa, kita kena tahu apakah perbezaan dia. Apakah maksud apakah perbezaan dia? Maksud dia apa? Maksudnya apakah ayat sebelum dia? Perbezaan. Oh, dia ni ayat sebelum dia lain. Ayat sebelum dia ni lain. Lain. Dia mesti lain. Mutasyabihat ni kenapa dia bukan ayat yang sama, tapi ayat yang hujung-hujung dia lebih kurang sama. Maka sebab itulah kita kena tahu kan, ini dekat mana, yang ini dekat mana. Okey, jelas Yang ketiga adalah apa? Kita mesti apa? Lancarkan ke semua ayat tersebut. Lancarkan ke semua ayat tersebut. Maksudnya apa? Saya ada keliru, saya dah jumpa dah. Ada mutasyabihat, ada 10 tempat mutasyabihat dalam satu juzuk. Contoh, ni contoh. Satu juzuk ada 10 mutasyabihat. Maka apa? Maka dengan 10 tempat mutasyabihat tadi, saya dah tahu dah yang ini dekat mana, itu first, dan dia ni juzuk yang berapa, ayat ke berapa, apa ayat sebelum dia, saya dah tahu. Yang kedua, yang ketiga apa? Saya lancarkan setiap ayat mutasyabihat yang saya keliru tadi, saya lancarkan. Okey? Jelas tak? Saya lancarkan. Saya usaha lancarkan. Lancarkan. Sampai apa? Sampai saya lancar. Dalam Al-Quran ni tak ada kaedah rugi. Belajar Al-Quran tak ada kaedah rugi. Belajar Al-Quran, masya-Allah, kita tak ada rugi langsung walaupun satu huruf. Tak ada rugi. Kerana apa? Kerana belajar Al-Quran ni apa? Ini adalah kalamullah. Tak ada perkataan-perkataan yang tidak menjemukan kecuali ayat Al-Quran. Tak ada. Hari ni baca, esok baca lagi. Tak ada pun muntah, tak ada. Tak ada pun rasa jemu, tak ada. Sebab apa? Ayat Al-Quran adalah perkataan-perkataan Allah SWT. Tak ada. Kita hari ni kalau kita baca satu buku, kita baca satu juzuk, kita baca satu buku, beza kita baca satu juzuk. Satu juzuk ni lebih manis daripada satu buku. Dia tak sama. Sebab tu mengulang-ulang Al-Quran adalah benda yang disukai oleh Allah SWT. Ulang lagi. Tak dapat, ulang lagi. Saya lemah, ulang lagi. Jangan rasa apa? Jangan rasa jemu. Tak boleh. Tak ada rasa jemu. Sebab apa? Sebab ini adalah satu kurniaan Allah SWT bagi pada umat Nabi SAW. Rasa makin ulang makin manis, makin manis. Baik, jadi itu langkah-langkah yang tiga langkah macam mana kita nak lancarkan ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian apa? Kemudian dekat dalam Al-Quran, kalau korang tengok, saya tak bawa Al-Quran saya. Semalam ada Al-Quran, sebab semalam saya bawa rumah ni kat office. Dalam Al-Quran dia ada apa? Dia ada tepi muka surat tu kan, ada tepi, ada sikit kat situ. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kita tulis. Cara dia kita tulis point dekat situ. Ini mutasyabihat yang keberapa? Ini keliru. Ada nota kecil kat situ. Nota kecil kat situ supaya apa? Supaya kita mudah ingat balik. Ini daripada sini, ini daripada sini. Jelas jadi kena ada, kena buat benda tu, kena ada. Baik. Jadi yang soalan yang ketiga adalah macam mana nak elak berlaku kesalahan pada tempat yang sama. Pada tempat yang sama adalah apa? Adalah kita bila kita ni dah hafalan kita dah ditasmi'. Apa maksud tasmi'? Tasmi' ni dah diperdengarkan. Saya akan sebut tasmi'. Tasmi' ni apa? Diperdengarkan. Macam contoh ni kita akan tanya berkawan kita, kau dah tasmi' belum? Itu kita punya bahasa lah, bahasa budak-budak madrasah. Kau dah tasmi' belum? Dah tasmi'. Sahabat dah tasmi'. Para sahabat dah tasmi'. 5 sahabat dah tasmi'. Macam tu. Tasmi'. Tasmi'. Jadi tasmi' ni apa? Tasmi' ni adalah diperdengarkan kepada guru. Diperdengarkan kepada guru. Maka apabila dah diperdengarkan kepada guru, ataupun kalau tak dengar daripada guru, dah diperdengarkan kepada kawan-kawan, maka apa? Maka berilah tanda apabila berlaku kesalahan ataupun terlupa ayat. Terlupa ayat. Jadi orang yang menyemak, guru yang menyemak tadi, ataupun pelajar yang menyemak kawan dia tadi, hendaklah apa? Bagi tanda, highlight, shoot. Tak adalah highlight besar tu, pen kecil je. Kalau dulu saya ingat masa saya kecil dulu, saya tahu mungkin ada pelajar madrasah yang sempat benda tu tak. Kita ada apa? Kita ada satu kertas, kita warna biru, hijau, merah. 3 warna, kuning 4. Jadi kertas ni, dia ada kaedah kertas ni. Kertas ni macam mana? Kertas ni dia macam kertas minyak kan? Kertas minyak. Saya tahu pernah. Okey, kertas minyak. Jadi apa? Kita akan cobek sikit kertas minyak tu, kita akan letak dekat apa? Letak dekat lidah kita, kemudian kita akan tanda dekat Quran. Tak tahulah, dekat tahulah korang pernah ni. Jadi
Dia macam kertas tu kita akan dapat kecil lah, potongan-potongan kecil je. Setiap orang dapat potongan kecil-kecil je. Jadi contohnya kalau warna merah kan, warna merah ini dia tanda dekat atas Quran. Dia tanda kat atas Quran macam tu. Itu waktu dulu saya ngaji dulu. Dulu kan. Jadi apa? Jadi bila kita tanda kan, bila kita tanda apa yang berlaku, bila kita tanda tu kita akan ingat. Dia bukan sticky note. Saya tak tahu kaedah tu dah tak ada dah saya rasa. Saya tak tahu sekarang guna kaedah apa. Sebab saya pun lepas saya habis madrasah, saya tak pernah masuk madrasah dah. Saya tak pernah ziarah madrasah, dah lama tak pernah kan. Sebab saya balik dah PKP kan. Dia kertas manila, betul. Dia macam kertas manila lah, macam tu. Jadi apa? Jadi dia akan lekat-lekatkan. Sekarang pun guna kaedah tu. Masya Allah. Masya Allah, ada madrasah yang guna kaedah tu. Jadi apa, kita akan lekatkan dekat kita punya pelajar atau guru tu akan lekatkan dekat dia punya ni lah. Supaya apa? Supaya ingat. Kalau tagging macam mana? Itu saya tak boleh jelas, tak boleh nampak. Dan mungkin korang ada yang faham lah saya cakap ni. Sebab apa? Sebab dia kertas kecil, ada warna hijau. Tak salah hijau, biru, merah, kuning. Jadi dia letak, dia gigit. Orang tu gigit tau. Orang tu gigit, Leo dia letak. Kalau Ustazah gigit tak apa. Kalau kawan-kawan gigit, ada Leo basi-basi tu letak. Barakah barakah. Okay. So apa, lidah orang baca Quran kan. Tapi kalau gaduh kawan tu memang geram lah. Kan? Geram juga kan. Dia letak banyak Leo dia kan. Okay. Okay. Jadi apa? Jadi dia akan letak situ. Jadi sikit je sebenarnya. Sikit sebenarnya. Cuma kalau tak pandai buat, terbanyak lah. Saya pun ingat balik macam kelakar juga kan. Tapi memang Masya Allah lah Masya Allah. Masya Allah Masya Allah lah. Belajar agama dulu memang Masya Allah Saya ni tak Masya Allah. Orang-orang dulu Masya Allah. Ustazah saya dulu Masya Allah kan. Ustazah saya Masya Allah lah kan. Jadi diorang akan letakkan tanda. Okay. Letakkan tanda. Samalah. Saya kalau saya bawa Quran saya tu, saya tunjuk. Saya memang lupa betul. Saya masih ada lagi dalam Quran saya tu, tanda setiap kali ustazah saya akan tanya. Saya hafal Ustazah Mardiah kan. Ustazah saya akan tanda pelajaran saya. Tanda. Tanda dekat apa? Dekat setiap dia dah habis tanda. Dekat Quran saya lah. So Quran saya kalau korang tengok, ni Quran ni. Siapa Hana bagi kan? Hana Dej bagi. Ini Quran. Ini pun saya tak ke sini kalau saya baca. Tapi kalau kat rumah, saya memang Quran yang saya daripada mula. Sesal pula tak bawa ada Quran tu, ada lagi ustazah saya tulis ustazah saya tulis, semoga berjaya ustazah saya tulis ustazah saya pun saya rasa dia dah lupa dah dia tulis dia dah lupa dah, sebab memang ada tanda tangan dia. Saya simpan, saya pakai satu Quran tu je saya pakai masa satu Quran tu je. Jadi itu kita bagi tanda itu kita bagi tanda. Pernah tengok saya buat story betul ada story kan, saya pernah share Quran yang sama saya pakai Jadi apa, macam mana kita tak nak berlaku tempat yang sama adalah kita lancarkan. Maka setiap kali kita lancarkan hafalan yang lama, perkara pertama yang kita lakukan adalah apa? Membetulkan ayat yang bertanda tu berkali-kali. Jadi bila kita murajaah, kita dah tahu dah kat tanda tu. Contohlah kawan kita tanda, ustazah kita tanda merah kat situ. Kalau ustazah saya dia tak tanda macam tu. Ustazah saya dia kalau geram kan, dia waktu tu dia muda. Kalau sekarang dia dah tua. Dia dah tua. Dia mungkin dia baiklah, lembut. Kalau dulu dia garang, jadi cara dia macam mana? Dia akan ambil pen merah, tanda. Geram kan? Tak lancar. Kat saya lah, kan nakal kan? Dalam nakal. Lepas tu tak lancar pula, tanda. Tanda. Jadi dia memang tanda merah kan? Jadi Quran saya sampai sekarang ada lagi tanda-tanda yang dia geram kat saya kan? Tak lancar. Sebab apa? Salah lagi. Tak piat telinga pun dah tak berjalan, maka apa? Maka dia conteng. Jadi memang ada besar kesan merah kan. Macam tu. Sedih lah, kadang-kadang sedih kan. Tak garang dia dah slow dah sekarang. Okay? Sebab salah tempat sama. Okay? Jadi tapi kita belajar. Kita belajar. Bila soalan kita garang ni, kita belajar. Kita belajar, memang tak boleh salah kat sini kan. Nangis juga, sebab tu waktu ngaji nangis tu biasa. Waktu belajar madrasah ke mengaji sampai sekarang pun, kalau mengaji nangis biasa. Kalau hari ni korang masuk kelas tak faham lah tasawuf ni, tak faham, nangis tu biasa. Kalau tak ada nangis tu kurang biasa kan. Boleh contoh yang Quran kalau untuk niat untuk menanda kan. Sebab untuk islah, bukan conteng Al-Quran dengan cara apa? Bukan conteng Al-Quran
conteng, niat nak menconteng tak, tapi apa, nak tanda. Nak tanda, bolehlah conteng kan. Suara saya bukan conteng, dia tanda, tapi macam contengan lah kan. Niat belajar boleh. Baik, kemudian apa sekurang-kurangnya kita ulang berapa kali? Sekurang-kurangnya ulang 10 kali. Bila contohlah ada tanda kan. Ni contoh, contohlah ada tanda kat sini. Ada tanda, contoh ada tanda kat sini kan. Jadi bila pelajaran yang kita tak lancar tu, kita ulang 10 kali. Kita dah baca dah tahu ni, dah hafal. Jadi waktu kita nak ulang muhtah ataupun kita ulang 5 sabak kita akan apa? Kita akan ulang 10 kali pada tempat yang kita lancar. Oh ni waktu ni Ustazah tanda tak lancar. Ulang 10 kali. Okey? Ulang sekurang-kurang 10 kali. Tak boleh kurang 10 kali. Jadi ayat ni kita baca, yang lain kita baca falamma jawaza qala fata. Lepas tu ayat yang sering qala ara'aita id awayna qala ara'aita. Supaya apa? Supaya masuk tasbih kan. Lekat tu kaedah dia supaya nak sabitkan, nak sabitkan. Okey? Okey, baik. Seterusnya, jadi hendaklah kita betulkan juga yang dulu kan. Yang 10 kali itu kita kena betulkan, barulah kita layak untuk habiskan satu juzuk tu. Jadi saya ingat dulu kita orang bila habis satu juzuk, siapa tahu apa kaedah dia dipanggil bila habis satu juzuk, dia tak panggil syahadah. Dia panggil apa? Bila dah habis satu juzuk, kita akan ulang satu juzuk tu, semak satu juzuk, baru naik juzuk baru. Mungkin ada para ustazah. Imtihan Imtihan ke? Saya tak ingat. Imtihan Muhtah khatam. Ada yang panggil muhtah khatam, ada yang panggil imtihan. Ada yang panggil isbat juga. Okey, lebih kurang. Sebenarnya sama je maksud dia. Ada madrasah panggil muhtah khatam, ada panggil imtihan kan. Jadi dia punya kaedah dia apa? Bila kamu habis satu juzuk, bila habis satu juzuk, apa yang kena buat? Kena ulang sampai lancar satu juzuk tu. Dah lancar, barulah layak masuk juzuk yang baru. Dia macam tu. Jadi ada 30 juzuk, 30 kalilah. 30 kalilah kita akan ulang benda tu. Dah lancar baru naik juzuk baru. Sebab saya waktu saya dulu Ustazah akan semak, kemudian bila kita nak imtihan tu ataupun kita nak khatam tu satu juzuk maka kita akan pergi dekat ustazah lain untuk tebuk. Kita akan pergi dekat ustazah lain untuk tebuk. Okey? Jelas kat situ. Alright, sambung. Jadi macam mana kita ni, soalan keempat adalah apa? Macam mana nak mantap untuk mudah soalan tebuk. Tebuk tadi kan kita cerita tebuk. Tebuk ni apa? Dah cerita yang tadi. Tebuk ni apa? Tebuk ni macam ni contoh okey. Siapa datang? Okey, Farhana contoh. Farhana pun datang. Terkebil-kebil, dada berdegup-degup kan. Berdegup-degup. Apa benda lah ketebuk ni? Betul. Berdegup. Jadi apa? Dia pun baca kan. Ustazah ambil Quran kan. Ustazah ambil Quran. Dia terkebil kat depan tu kan. Ustazah buka. Buka. Lepas tu apa? Baik. Baca muka surat ni. Sambung. Macam tu kan. Kalau dia kata tak dengar apa, tu tak lancar. Tu maknanya apa? Dia tak lancar. Okey? Dia itu je cara dia. Kalau kata lagi sekali boleh, itu dia tak lancar. Sebab dia tak ingat sebenarnya. Dia tak ingat sebenarnya. Jadi kalau dia ingat, ustazah tu baca perlahan pun dia akan dapat. Itu sebenarnya kan. Okey? Berdebar. Macam itulah tebuk. Jadi macam mana kita ni nak mantap kan. Bacaan serandom je. Contoh ada 30 juzuk. Contohlah ikutlah, bukanlah random juzuk. Macam contoh dia dah hafal satu juzuk. Dia nak pergi tebuk satu juzuk. Tebuk satu juzuk tu je lah. Contoh juzuk 25 ataupun juzuk 5, juzuk 10 kan. Tebuk juzuk tu je lah. Jadi dia lancarkan juzuk tu je lah. Dia kaedah dia sebelum tu tebuk 30 juzuk, tebuk satu-satu juzuk dulu. Macam spot check. Betul? Okey. Anak biasa apa dia ulang sekali boleh. Dia pula suruh kita ulang kan. Jadi saya pernah ingat waktu saya kat Syria dulu, ustazah bila kita nak pergi dekat Syekh kan, Syekh Quran kan. Kita pergi kat Syekh Quran, Syekh Quran akan tebuk Syekh Quran akan tebuk sebab hifzi kan. Hifzi syarah hafalan. Maka dia akan tebuk. Jadi ustazah akan bagi ustazah akan
Tak bagi Ustazah, kesan bagi Anissa. Anissa akan apa? Anissa akan tebuk kita dulu. Anissa akan tebuk kita dulu. Dah satu tahap barulah boleh pergi pada Syekh. Kalau tak boleh lah. Kalau tak layak lagi pergi ambil ijazah. Tak layak lagi ambil sanad Quran. Macam itulah. Jadi Anissa kata, kalau kamu tanya, Mada? Sekali kita, syubidik. Dia tanya tu, jadi apa? Ustazah cakap, reject. Tak boleh. Tak boleh. Syu ya Anissa. Syu tu maksudnya Mada lah. Dia Mada kan? Tak boleh. Orang Syria cakap syu. Syubidik, syu. Syu. Dia panggil juga syu. Jadi, syu, kita tanya syu, dia terus apa? Kalas. Reject. Reject. Jadi tak boleh syu. Kita kena jelas dengar, buka mata, telinga untuk apa? Untuk terima soalan tebuk tadi. Okey? Jadi macam mana kita nak mantap bila kena tebuk? Jadi dia ada 4 langkah. Dia ada 4 langkah. Okey? Langkah pertama, okey, langkah pertama adalah apa? Dia mesti hafalan kita mesti lancar. Okey? Mesti lancar. Nak tebuk ni hafalan dia lancar, tak boleh hafalan ada 1 juzuk, ada 5 muka surat lancar, lebih tak lancar, tak boleh. Dia kena mesti, kalau 1 juzuk tu 1 juzuk lancar, kena lancar, barulah layak ditebuk. Layak tebuk. Macam mana tak lancar nak tebuk kan? Kemudian mestilah apa? Mestilah secara tasmik diberikan langkah kedua, mestilah tasmik berikan perhatian ke atas ayat-ayat yang dibaca. Masa kita tasmik itu mesti diberi perhatian pada ayat-ayat yang dibaca. Kemudian selepas baca 1 juzuk, kita buat latihan soalan tebuk dan soalan yang random lah macam tadi lah. Nak tahu mahir tak? Awak ni mahir tak? Guru tu akan, kalau kita waktu saya belajar dulu, ada ustazah-ustazah yang kita orang takut dia tebuk lagi. Sebab dia suka tebuk-tebuk macam ni. Contoh dia tebuk. Memanglah jahat lah. Bagi kita orang jahat lah waktu tu kan. Takutlah ustazah ni sebab dia contoh dia baca. Okay, saya nak tebuk surah An-Nur. Ulaika humul fasiqun. Nak jawab macam mana? Ulaika humul fasiqun surah An-Nur, kena pergi jalan dalam otak. Nampak? Kan? Itulah kita kata apa? Benda ni berat. Berat. Ya Allah. Melainkan apa? Melainkan dah lancar. Kau dah lancar, masya-Allah, kan? Ulaika humul fasiqun. Asal senang sangat ustazah ni tanya, kan? Bagilah ulaika humul zalimun. Kan? Ulaika humul zalimun, kan? Itu Perli namanya. Orang faham je dah faham. Okey. Jadi nombor 3 apa? Nombor 3, mestilah setiap kali lepas baca 1 juzuk. Ni lah kita tengah baca ni lah. Ni nombor 3. Nombor 3, setiap kali baca lepas 1 juzuk, maka apa? Maka dia kena tebuk 1 juzuk dulu sebelum dia dapat tebuk 30 juzuk. 1 juzuk daripada 3 juzuk. 1 juzuk dia tahu dah. 1 juzuk tu dah tahu dah apa yang ada dalam 1 juzuk tu, maka dia kena tebuk, dia kena lancar. First kali dia kena lancar. Kedua apa? Kedua dia kena tebuk setiap juzuk dulu. Baru dia boleh tebuk 30 juzuk. Macam mana nak naik Gunung Everest kalau tak naik gunung-gunung yang pendek dulu? Kan? Macam mana nak naik nak pergi kat satu tempat kalau tak pernah pergi tempat-tempat dalam Malaysia dulu? Macam itulah ibarat dia, kan? Jadi kena ada step-step dia. Okey. Jadi langkah keempat ialah apa? Rajin-rajinlah bawanya di dalam solat sunat. Rajin-rajinlah bawa ayat-ayat Quran dalam solat sunat. Bila kita bawa solat, dia punya kaedah macam saya cakap, rajin bawa solat. Bila kita bawa dalam solat, apa yang berlaku? Kita mudah untuk guna otak kita, kan? Sebab apa? Saya pun baca, Quran saya bukanlah waktu saya mengaji dulu bukanlah lancar sangat. Sebab apa? Orang mudah hafal ni dia mudah lupa. Orang mudah hafal ni dia mudah lupa. Jadi bila baca Quran, dia akan rasa macam jadi nak tahu saya ni kuat ingatan tak? Ingatan saya ni kuat ke tidak adalah dengan apa? Dengan saya baca dalam Quran. Bila saya baca dalam Quran, saya tahu kelemahan saya. Oh, saya lemah. Saya lemah. Jadi itu maksudnya tak masuk lagi dalam hati saya. Tak masuk lagi dalam hati saya. Jadi sebab tu kena ulang sampai boleh masuk dalam solat. Solat sunat. Solat fardu pun boleh. Solat fardu maghrib, isyak, subuh lah. Baca kuat-kuat. Solat sunat boleh. Solat sunat. Biasanya kita baca solat sunat, kan? Solat sunat. Sebab solat sunat ni banyak, kan? So boleh baca satu muka surat. Itu adalah apa? Itu kaedah-kaedah dia. Korang ingat tahu kaedah-kaedah ni. Sebab apa? InsyaAllah nanti kita boleh hafal Quran, kan? Mana tahu Allah SWT isi satu ayat nanti untuk hafal Quran. Baik.
Itu 4 kaedah dia. Jadi kalau tebuk ni kadang-kadang Ustazah tanya macam ni, tak semesti Ustazah suruh sambung ayat, tak mesti. Kadang Ustazah tanya, okey, dalam surah An-Nur ada berapa surah ya ayyuhallazina amanu? Berapa ayat ya ayyuhallazina amanu? Kadang-kadang macam tu. Jadi kebel-kebel lah nak jawab. Jadi sebab tu nak tahu betul-betul tu adalah dengan proses syahadah. Proses syahadah ni menyebabkan kita ni ingatan kita ni kuat. Ingatan kita kuat. Sebenarnya saya bagi tahu orang yang belajar Al-Quran, orang belajar Al-Quran, hafal Al-Quran ni ingatan dia memang Masya Allah kuat. Dia boleh ingat benda-benda kecil. Dan juga apa, dia jarang nyanyi. Orang hafal Quran ataupun orang yang hafal Quran, yang selalu baca Quran, dia tak akan dikuasai oleh nyanyi. Sebab apa? Termasuk juga orang-orang alim. Termasuk orang-orang alim yang rajin baca kitab. Sebab apa? Saya tengok Habib masyhur, Abang Habib Omar, dia dah tua. Dia dah tua. Dia ni mufti talim. Mufti talim. Arwah. Rahimahullah ta'ala. Jadi dia ni dah tua. Memang dah tua. Kan? Memang dah tua. Jadi orang dah tua ni, dia cakap pun kadang-kadang tak berapa jelas. Betul tak? Kalau kita tengok orang tua-tua. Orang tua memang tua betul. Kan? Dah tua. Habis masyhur dah tua. Allah. Memang tak jelas. Melainkan orang yang betul dengar betul-betul. Sebab orang awam nak dengar, dia tak macam Habib Umar cakap. Tak macam Habib Umar cakap. Habib Umar cakap, ya ayuhan nas, kan, jelas. Tapi dia nak cakap ya ayuhan nas pun dah tak berapa larat, kan, sebab dah tu. Tetapi subhanallah, subhanallah, kita tengok hidup ulama, hidup orang-orang alim ulama ni sampai akhir hayat ni, dia masih lagi memberi iftitah. Dia masih lagi bagi fatwa. Bayangkan beza kan orang awam, orang jahil yang tak alim, yang tak ada ilmu berbanding dengan orang alim yang mempunyai ilmu. Sebab apa? Orang alim yang mempunyai ilmu ni, Masya Allah, walaupun dia dah tua, tapi kemuliaan ilmu tu masih ada pada dia. Kemuliaan ilmu sama juga dengan orang saleh. Walaupun dia tak boleh bagi fatwa sebab mungkin dia orang awam, kan. Tapi kalau dia solehah, dia akan mulia sampai akhir hayat dia walaupun dia tua. Tu Allah SWT bagi karamah, kemuliaan, kan, pada orang yang jaga agama. Jaga agama. Sebab tu kalau kita tengok saya tengok Syekh Zainul Asri punya mak, arwah baru meninggal baru-baru ni. Kita tengok, ya Allah, dah tua, kan, tapi Masya Allah, kan, dengar dia Masya Allah. Kita tengok dia tu Masya Allah lah, orang yang Masya Allah. Kita tengok dia tu Masya Allah, terzahir kesalehan, kewarakan daripada wajah dia. Sebab apa? Memang ahlus salih, kan, ahlul ma'arif, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Jadi kita pun insya-Allah, Allahumma ja'alna minhum. Jadi apa? Banyakkan masa dengan Al-Quran. Banyakkan masa dengan belajar agama. Sebab apa? Sebab masa yang kita gunakan waktu muda ni akan menzahirkan kita waktu tua. Bayangkan ada orang tua, tak dinafikan, ada orang tua yang mana kehidupan dia menyusahkan orang lain. Betul tak? Susahkan orang lain. Orang tengok dia pun, ya Allah, kan, sampai apa, marah-marah dia, kan. Ingat dia tak terasa ke? Dia terasa walaupun dia dah nyaunyuk, kan. Orang gelak-gelakkan dia, orang ejek-ejek dia, kan. Dah tua, kesian, kan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Kita lihatlah fasa muda dia. Tak ada orang tua yang mana kehidupan muda dia dengan agama, korban untuk agama, hormat ulama, belajar agama, tua dia dalam keadaan terhina. Tak ada. Allah SWT muliakan dia seperti mana dia muliakan agama pada waktu dia muda. Allah muliakan dia. Allah jaga dia. Allah muliakan dia. Allah utamakan dia dalam semua urusan dia. Anak-anak dia pun jadi baik, Masya Allah. Kalau tak ada anak-anak pun, Allah letak dia dalam keadaan baik-baik. Walaupun semua ni dah tak berkudrat. Semua ni tangan pun dah lemah, kan, dah tak larat. Tapi apa? Tapi kadang lidah dia boleh zikir. Saya cerita, kan, orang Tatarim ada cerita saya buat komik. Saya buat komik dululah waktu ada tim yang dia rajin buat komik. Saya cerita apa tentang Nenek Sud. Nenek Sud ni, Masya Allah, dia dah umur hampir 100 tahun. Ini betul, hampir 100 tahun. Jadi dia kata apa, Nenek Sud ni, dia cakap tak faham. Cucu dia kena tak dengar. Kena jerit-jerit dekat dia. Tak dengar, tak faham. Dah tua sangat. Kemudian apa? Tapi bila dia nak bangun, Allahu Akbar, terzahir kebesaran Allah daripada lidah dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas tanpa dinafikan oleh satu orang pun.
Telinga orang biasa boleh dengar jelas. Dia selawat, dia zikir, dia baca Quran jelas. Baca Quran, kita dengar dia baca Quran. Sebab apa? Ini bukti ini bukti saksi bahawasanya masa bunda dia habiskan untuk agama. Baca Quran banyak, kurang cakap sia-sia. Kan? Kurang cakap sia-sia. Tak ada. Nak kata dia lupa orang pun, biasa nenek-nenek ni kan, dia lupa orang, dia kata, kau siapa? Kau siapa? Dia tak. Dia nampak kita kan, dia tak kenal. Panggil. Dia tak kenal, tak boleh gerak dah kan. Panggil. Bila kita datang, Tayyib ya Hubaba, Mada Turidin, Kaisa Halish. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak ada nak cakap apa, pegang dada kita, baca doa. Allahumma tawil umruki fita'ah. Pegang dada kita kan, baca doa dekat dada kita. Kita faham doa dia. Sebab apa? Sebab waktu muda dia memang dia banyak doa. Banyak. Lidah dia lembut. Bila dia tua, lidah dia lembut. Benda yang dia selalu cakap. Sebab tu ada orang tua, dia selalu memaki. Sebab apa? Lidah dia waktu muda, dia selalu memaki. Sebab tu, kita ni sentiasa kena habiskan masa kita dengan agama. Kurangkan lihat maksiat. Jangan lihat maksiat, jangan dengar maksiat. Sebab apa? Kita takuti masa tua kita, takuti keadaan macam tu. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala muliakan umur kita muda sampai ke tua. Dalam kehidupan kita ni muda. Tak susah orang. Tak susah orang. Hatta dia sakit pun dalam semua orang sayang dia. Dia sakit tak susah orang. Dia sakit pun, dia sakit yang mudah diuruskan. Mudah diuruskan. Jadi sebab tu, bila kita hafal Quran, antara kelebihan kita hafal Quran. Sebab saya tengok guru-guru saya, guru-guru saya, ulama-ulama semua, saya tengok kan, dekat Tarim tu berapa banyak ulama, banyak orang-orang soleh kan. Yang mana tua dia orang ni tak menyusahkan orang. Hospital dekat Tarim, tak macam hospital kat Malaysia tau. Penuh kedaifan. Tapi tak adalah ramai sangat orang pun. Sebab apa? Mereka ni dalam keadaan yang aman, tenang kan. Sakit pun baik kan. Meninggal pun baik, tak susahkan orang. Kan? Meninggal pun baik. Rahimahumullah macam tu kan. Allah Ta'ala muliakan. Jadi macam tu. Bila kita ni masa banyak dengan Al-Quran. Sebab tu baca Quran banyak. Kan? Kita baca Quran banyak. Kita tak hafal pun, kita baca. Tak lancar baca lagi, tak lagi baca lagi dan lagi sampai apa? Sampai lidah kita ni lembut dengan Al-Quran. Jadi kena belajar Al-Quran daripada sekarang. Kena mula baca Al-Quran. Kena cari guru-guru yang dah syahadah untuk baca Al-Quran. Cari guru yang mempunyai bacaan yang bagus dalam baca Al-Quran. InsyaAllah kita dapat. Tapi the best guru adalah guru saya lah. Guru saya memang the best lah bacaan dia, insyaAllah. Tak tahulah, ni mungkin keuntungan saya lah. Kalau saya rasa waktu saya belajar dulu pun, saya selalu bangga saya belajar dengan Ustazah Mardiah. Saya selalu bangga kan. Ustazah Mardiah memang bacaan bagus. Dan waktu saya pergi Syria pun, Anisah Nur tu, Anisah antara semua Anisah, dia Anisah yang paling bagus. Saya lah. Tak tahulah, mungkin sebab saya ni, masa saya syahadah pun, saya belajar dengan Ustazah Hanani. Ustazah Hanani Ustazah paling tua dekat ni, dekat dalam madrasah saya. Memang dia antara ustazah yang bagus lah, antara semua. Dah syahadah ke ramai orang kan. Rezeki saya lah kan. Saya belajar dengan guru-guru yang bagus, masya-Allah kan. Jadi kita cari guru-guru yang bagus kan. Cari guru-guru yang bagus supaya apa? Supaya kita ni dapat ilmu yang bagus juga. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya apa? Seterusnya kita jawab apa? Macam mana nak ingat balik hafalan dalam tak ulang. Okey. Jadi macam mana kita nak ingat balik hafalan yang kita dah lama tak ulang? Pertama sekali adalah kita kenapa kita ni boleh lupa Quran? Kita kena tahu kenapa kita ni boleh lupa Quran. Ni pukul berapa dah ni? Dekat pukul 9. Pukul 9 Kan pukul 10. 8.50. Sebab ada tim saya datang. Jadi apa? Jadi first kali kita kena tahu kenapa kita ni mudah lupa. Guru saya tak cakap benda lain. Guru saya cakap satu orang pelajar dia mudah lupa. Ini bukan guru saya cakap. Guru Imam Syafi'i pun kata. Guru Imam Syafi'i pun kata apa? Imam Syafi'i syakautu ilah dia pergi dekat guru dia kata apa? Mengadu kat guru dia akan apa? Ala su'i hifzi. Lemahnya hafalan saya. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i pada waktu tu dia terpandang satu rumah, pandangan mata dia termasuk dalam rumah tersebut. Dia ternampak orang tapi dia tak tahu dalam tu orang lelaki ataupun orang perempuan. Cuma apa? Dia termasuk pandangan mata dia ke dalam rumah orang yang mana bukan hak dia. Yang mana bukan hak memandang rumah orang lain. Hari ni orang nak tahu macam mana rumah orang, nak tengok katil orang macam mana. Semua benda nak dikeluarkan. Katil macam mana, cadar macam mana, kan bilik tidur macam mana. Semuanya nak dikeluarkan, ditayangkan. Sedangkan benda tu sebenarnya adalah
dalam, jangan bawa keluar. Rumah kita macam mana? Tak payah cerita orang. Lagi-lagi bilik tidur. Kan? Lagi-lagi bilik tidur kita dengan suami kita. Aurat mana ada tunjuk bilik tidur saya dengan suami saya. Syahada apa hari ni? Tinggalkan. Elakkan. Sebab apa? Ini adalah apa? Ini adalah mahligai kita dengan suami kita. Kan? Mahligai kita dengan suami kita. Maka apa? Jaga. Jaga maruah kita dengan juga suami kita. Jadi tak perlu tunjuk bilik tidur macam mana. Kan? Jadi apa? Jadi Imam Syafi'i kata apa? Dia terlihat, semain di kepala satu rumah. Yang mata dia apa? Mata dia termasuk ke dalam rumah orang tersebut. Tak sengaja bukan ngintai tengok. Bila dia nak buka pintu, ngintai tak. Dia bukan niat nak tengok, kan? Dia memang tak niat pun nak tengok. Tapi apa dia tertengok. Tertengok. Jadi bila tertengok, maka apa? Dia hilang, ingatan dia hilang, hafalan dia hilang. Sebab tu kalau apa kita ni dengar, saya pernah cerita, baru yang saya cerita, waktu tu saya duduk dengan kakak. Kakak ni cerita pasal ustazah. Bukan ustazah saya. Ustazah dia orang belajar ustazah lain. Ustazah saya mengajar budak-budak. Ustazah saya mengajar budak-budak kan. Kakak-kakak ni belajar dengan ustazah-ustazah lain. Lepas tu apa? Lepas tu saya susah nak hafal Quran. Saya ingat. Sebab apa? Terdengar percakapan buruk tentang guru. Walaupun dia bukan mengajar saya tapi dia still guru saya juga. Kan? Mestilah dia ajar benda lain. Kan? Sebab tu jangan dengar keburukan guru. Sebab apa? Benda tu akan melemahkan ingatan. Susah nak hafal. Jadi sebab apa? Sebab benda tu maksiat. Susah nak hafal Quran. Tiba-tiba je Quran lupa. Kan? Sebab apa? Sebab kita belajar berguru, tiba-tiba ada orang cakap keburukan guru. Jadi ini satu kelemahan pelajar-pelajar yang suka kumpul-kumpul cakap keburukan guru. Salah, tak boleh. Kita yang mendengar lari daripada keadaan tersebut. Jadi tak boleh. Guru ni buruk dia macam mana pun, kita lebih baik kita potong lidah kita daripada bercakap keburukan guru. Buruk dia macam mana pun, kan? Kecelakaan dia macam mana pun, jangan sekali-kali cakap keburukan guru. Lebih baik potong lidah ni. Kalau nak cakap macam mana pun, ambil gunting. Berani kau cakap lidah ni, berani kau cakap tentang guru. Maka apa? Aku lebih baik potong lidah kau daripada apa? Cakap keburukan guru aku. Tak boleh. Tak boleh cakap keburukan guru. Lemah dia macam mana, dosa dia macam mana, Allah akan uruskan dia. Sebab apa? Kita ambil ilmu daripada dia. Walaupun kita tak belajar satu kelas dia, tapi apa? Tapi kita dapat manfaat daripada dia ada dekat situ. Jadi sebab tu jangan sekali-kali cakap keburukan guru. Semua guru. Jangan termasuk dalam kancah fitnah. Sebab tu hari tu ulama senang sangat orang hina ulama. Walaupun dia salah, tak boleh. Kita tak boleh hina. Tak boleh hina. Jadi apa? Mestilah kita tahu kenapa kita ni mudah lupa. Pertama sekali kita kena buat adalah solat taubat. Solat taubat. Minta ampun dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, jika ada kelemahan ataupun jika ada kekurangan dosa saya, sama ada saya sedar ataupun sama ada saya tak sedar, maka ya Allah ampunkan. Ampunkan dosa-dosa saya. Ampunkan dosa mata, telinga, hati, tangan, kaki, semua. Kan? Minta Allah SWT ampunkan. Kalau benda tu sampai pada kita, maksudnya kita ni ada dosa juga. Maksudnya kalau kita ni tersampai pada telinga kita kelemahan guru, kita ada dosa. Kita sedang berdosa. Kita ada dosa. Sebab tu orang yang ada keburukan sahaja yang boleh sampai pada dia keburukan. Orang yang ada kehinaan sahaja yang sampai kepada dia perkara-perkara yang hina. Orang mulia, orang yang tinggi darjat di sisi Allah akan sampai pada dia hanya perkara-perkara yang mulia di sisi Allah. Benda hina tak sampai kat dia. Benda buruk tak sampai kat dia. Sebab apa? Tak layak. Masebe. Orang Tarim cakap apa? Masebe. Tak layak. Macam tu. Tak layak, tak peduli. Macam tu. Dia orang akan buat tangan macam ni, masebe. Sebab apa? Benda tu terlalu rendah. Tak layak apa? Tak layak dengan satu orang yang tinggi darjat di sisi Allah untuk apa? Dengar perkara-perkara yang rendah. Dia akan apa? Dia akan dengar perkara-perkara yang mulia sedarjat dengan dia. Sebab tu kalau kita sampai keburukan guru pada kita, orang bercerita pada kita, maka apa? Insaf diri kita. Insafi diri kita, islah diri kita, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Jadi apa langkah pertama kita solat taubat dan azam untuk tinggalkan dosa dalam tempoh yang selama-lamanya. Tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Jangan sekali-kali kita teringin untuk melakukan dosa tersebut. Langkah kedua adalah apa? Kita baca secara melihat. Baca secara melihat dengan apa? Baca secara melihat sama ada 3 atau 4 kali supaya apa? Supaya dilembutkan lidah kita. Al-Quran ni kalau dah lama tak baca, Al-Quran ni kalau dah lama tak baca, lidah ni akan tebal.
Lidahnya akan tebal. Dia akan tebal, kita akan rasa macam susah nak baca. Kan? Sebab apa? Dah lama. Jadi macam mana? Jadi kita akan ulang 3 atau hingga 5 kali satu ayat supaya apa? Supaya lembut lidah tadi. Supaya lembut lidah tadi. Okey. Saya punya bateri dah low. Saya tahu sempat tidak ada 9.5. Tapi kalau dah habis, kira ni lah kira habis lah sebab dia ini tips-tips tambahan. Okey. Jadi apa? Jadi itu bagaimana. Kemudian langkah ketiga adalah kita lancarkan seperti menghafal sabak baru. Kita lancarkan seperti menghafal sabak baru, dan juga langkah yang keempat, kita tasmid dulu dengan kawan kita 2 atau 3 kali. Tasmid dulu dengan kawan 2-3 kali. Barulah kita baca muka surat yang lain. Sebab apa? Ni dah lupa. So kita tasmid dulu. Kau semak aku jap. Semak. Lepas habis semak 2-3 kali, barulah kita yakin dah lancar, barulah kita semak dengan ustazah. Kan? Baru kita tasmid dengan ustazah. Sebab apa? Kita akan ada muhtah yang akan ulang perajaan yang dulu. Kemudian apa langkah kelima? Kita buatlah sedikit kelainan semasa melancarkan ayat, seperti melancarkan bersama dengan makna. Tadi ada yang tanya, ustazah boleh ke saya nak hafal makna? Boleh. Hafal makna. Jadi contoh kita baca, ni ada makna apa? Ragu-ragu. Okey. Buat kelainan lah supaya apa? Mungkin otak kita ni tak boleh hafal direct, jadi otak kita ni perlukan variasi-variasi. Jadi apa? Perlukan tahu makna dulu, kan? Sikit-sikit. Jadi buatlah variasi-variasi. Okey? Langkah yang ketiga lah, hafal seperti hafalan baru. Itu langkah ketiga. Okey? Jadi soalan yang keenam, macam mana nak lancarkan hafalan yang dah diulang tapi masih lupa? Jadi langkah pertama dia, contoh satu orang pelajar ni, dia dah apa? Dia dah sampai 20 juzuk. Dia dah sampai 20 juzuk. Tapi dia tak ingat pun 5 juzuk yang pertama. Maka apa? Ustazah ataupun para guru akan stop dia punya sabak baru. Itu je kaedah dia. Kau stop sabak baru, ulang balik pelajaran yang lama. Sebab apa? Tak ada guna. Dia khatam Al-Quran pun, tapi apa? Tapi dia tak ingat. Tak guna. Maka apa? Maka guru tadi biasanya, semua guru akan apa? Akan stopkan dulu bacaan dia, ulang balik sabak yang telah lupa. Lagi-lagi PKP ni kan, orang duduk kat rumah, pelajar kat rumah, saya tahu ujian berat bagi pelajar-pelajar guru-guru agama sekarang. Ujian. Sebab apa? Sebab yelah, nak kena ulang balik kan. Dia kadang-kadang ada yang nak khatam dah, ada yang nak syahadah dah, ada yang ni. Ujian belajar agama sekarang mujahadah. Tapi tak apa, insya-Allah. Allah SWT bantu. Jadi langkah 2 adalah apa? Kita hafal secara, kita lancarkan secara berperingkat. Langkah pertama, stop dulu bacaan baru. Langkah kedua, kita apa? Kita akan hafal secara berperingkat-peringkat. Hafal secara berperingkat-peringkat. Recording kita akan hantar by email. Okay? Dia hafal secara berperingkat. Maksudnya apa? Rubuk pertama, rubuk kedua, rubuk ketiga, supaya dia hafal sabak baru, kemudian dia apa? Dia akan ulang balik pelajaran-pelajaran yang dulu. Ni masya-Allah lah. Mana-mana ustazah asatidah ni, insya-Allah kita berjuang, berjuang sikit, kena korban sikit lah. Nak bagi pelajar faham agama Allah. Ujian ya Allah, kan? Ujian. Nak bagi Quran masuk dada, kan? Kalau dia tak nak lagi susah, kan? Jadi itulah, kena ada semangat, kena ada inilah pengorbanan yang besar. Guru ni berkorban besar untuk kita. Jadi soalan yang ketujuh, macam mana nak dapatkan kemanisan dalam membaca Al-Quran sehingga boleh meninggalkan segala apa aktiviti yang tidak dekat dengan Al-Quran. Apa saja aktiviti dekat Al-Quran dia tak nak hadir. Jadi langkah pertama ni adalah kena selalu bersihkan hati. Duduk dalam kelas tasawuf. Duduk dalam kelas tasawuf. Jadi itu saranan saya, pelajar-pelajar madrasah adakan juga pelajaran-pelajaran yang boleh membersihkan hati mereka. Kena ada pelajaran tasawuf, kan. Selain daripada pelajaran ibadah, kena ada pelajaran membersihkan hati. Kena bersihkan hati kena bersih. Jadi boleh bersihkan hati ni dengan apa? Banyak duduk dalam majlis ilmu, dan juga apa? Banyakkan salat taubat dan juga istighfar yang secara berterusan. Duduk sahaja, istighfar 1000 kali. Kan? Semua orang kena istighfar 1000 kali. Supaya apa? Istighfar bersihkan hati. Bersihkan hati. Bayar apa? Manis. Dapat manis ni. Murajaah, mengaji tu dapat manis. Ni semualah, bukan pelajar agama je, semua. Kemudian apa? Kita kena disiplinkan diri. Disiplinkan diri dengan tertib baca Al-Quran istiqamah. Kan? Boleh. Nak hafal Quran pilihan dulu, boleh. Itu yang terbaik. Sebelum mula juzuk 1 ataupun mula juzuk 30, biasanya kita akan hafal surah-surah penting. Dipanggil hafalan surah-surah penting.
Dah hafal surah penting baru masuk juzuk 30. Hafal surah penting tu apa? Yasin, Sejadah, Al-Mulk, kan? Ad-Dukhan, Dukhan pun termasuk surah-surah penting juga. Jadi kita akan hafal surah penting. Al-Waqi'ah, kan? Al-Waqi'ah, surah-surah penting. Kemudian apa? Kemudian mungkin ada hafal 30 juzuk. Surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan, maaf saya. Surah-surah pilihan. Baik. Jadi apa pun kena istiqamah. Jadi istiqamah, maka apa? Maka istiqamah adalah apa? Sekejap. Saya punya bateri nak habis. Okey. Sekejap saya cuba nak charge. Okey. Kalau saya tak buka gambar okey ke? Kalau saya tak buka gambar okey ke? Okey? Tak okey. Tak okey, okey. Sebab saya takut dia makan banyak bateri. Alright. Tapi insyaAllah kita akan bagi rakaman. Rakaman. Baik. Tak okey, dia tak faham. Okey. Baik. Jadi langkah kedua kita lancarkan secara peringkat. Okey, lancarkan pertama sekali rancangan sorry kita dah masuk bahagian ni. Jadi sekiranya dan Sayyidah Huzaifah kan diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Huzaifah, dua sahabat meriwayatkan hadis bahawasanya sekiranya hati ini telah disucikan, maka seorang itu tidak akan berasa puas dalam membaca Al-Quran. Sekiranya hati ini dah suci, maka satu orang tu dia tidak akan puas dalam membaca Al-Quran. Tak puas, rasa kena tak puas lah baca Al-Quran ni, tak puas. Sebab apa? Sebab hati tadi dah disucikan. Hati tadi dah suci, selalu sucikan hati. Sebab tu kena selalu sucikan hati. Baik. Jadi langkah kedua adalah kena disiplinkan diri dan juga tertib baca Al-Quran dengan istiqamah. Dia kena tertib walau apa pun terjadi, setiap waktu mesti ada jumlah bacaan. Kan? Setiap waktu mesti ada jumlah bacaan. Jadi apa pun amalan, sama ada baik maupun buruk, kan? Sama ada baik maupun buruk, maka amalan itu dia kena buat selama 40 hari. Kan? Supaya apa? Supaya dapatkan hakikat istiqamah tadi. Kena buat sampai 40 hari. Okey? Jadi langkah ketiga. Lazimkan membaca Al-Quran di waktu tahajud. Sebab tu kena bangun tahajud. Ada orang tanya saya, "Ustazah, bangun tahajud nak buat apa?" Ya Allah, baca Quran lah. Kan? Baca Quran. Baca Quran, istighfar, macam-macam boleh buat dalam tahajud. Sebab apa? Itu adalah waktu infradi, kan? Waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lazimkan diri kita untuk membaca Al-Quran pada waktu tahajud. Kan? Ataupun sebelum. Jadi Maulana Ilyas rahimahullah ada berkata bahawasanya sama ada semasa khuruj, sama ada semasa buat usaha jalan pergi keluar jalan Allah, ataupun semasa kat rumah, kan? Dan dia kata dia mendapati bahawasanya nur, tak ada nur yang paling banyak yang akan perolehi oleh satu orang yang baca Al-Quran sewaktu tahajud. Sama ada duduk kat rumah ataupun semasa keluar jalan Allah ataupun semasa belajar agama, tak ada nur yang lebih bergemerlapan, kan? Melainkan bila masih poin nombor 7. Banyak Melainkan apabila dia membaca Al-Quran pada waktu tahajud. Jadi pada waktu tahajud ni otak kita ni berfungsi hingga 70% fokus. Otak kita ni berfungsi 70% fokus. Kerana apa? Kerana tak ada apa-apa gangguan. Fikiran pun tak celaru, kan? Fokus. Sebab tu banyakkan membaca Al-Quran pada waktu malam. Banyakkan baca Al-Quran waktu malam. Rajin baca Al-Quran pada waktu malam. Banyakkan baca Al-Quran. Jadi langkah yang keempat, bacalah Al-Quran dengan suara yang lunak merdu. Macam mana nak manis dan baca Al-Quran? Baca Al-Quran dengan suara lunak. Bismillah. Buatlah macam mana lunak yang kita nak. Supaya apa? Menghayati. Alah, macam korang menyanyi dalam toilet selalu tu. Macam korang menyanyi test suara tu. Tapi janganlah baca dalam toilet.
kan. Baca kalau menyanyi dalam toilet ni melemahkan ingatan. Baca kat luar, kan. Baca kat luar, maka apa, baca dengan dalam keadaan yang merdu. Okey. Jadi macam mana nak lancarkan 5 juzuk? Baca Taranum. Bacalah Taranum Bayati ke. Tapi yang paling penting sekali adalah apa, sebelum kita belajar Taranum, adalah kita belajar dulu kaedah sebutan makhraj yang huruf betul, baru kita belajar Taranum. Taranum ni lepas hafal Quran. Lepas dapat hafal Quran baru belajar Taranum. Okey. Jadi macam mana nak lancarkan 5 juzuk? Baru nombor 8. Okey. Mungkin ada yang saya skip, boleh tak? Sebab kita banyak lagi point. Dia tak cukup ni daurah 2 hari rasanya, kan. Saya skip ada yang saya skip, boleh. Nanti saya share dekat dalam IG story saya. Okey. Saya share dalam IG story saya, insya-Allah. Sekejap lagi saya share. Okey, semalam saya lupa, tak ada orang ingatkan saya. Okey, Kak Fatimah kena ingatkan saya. Semalam saya cakap dalam kelas, saya nak bagi amalan solat hifzi. Tapi saya lupa, saya minta maaf. Okey. Jadi ini adalah apa, kita skip lah. Kita skip boleh. Tunggu juga, ya Allah, kesian. Okey. Jadi kita akan skip lah. Yang sampai 15 ni skip. Okey, sebab dia point-point je. Point-point nanti saya akan letak dalam IG story saya, insya-Allah. Amarah kenapa tak ingatkan saya? Lain kali ingatkan. Kak Ina pun tak ingatkan saya. Okey. Kak Ina dia mesej saya selalu. Nampak je saya tak reply tapi saya take note. Okey. Dia selalu cakap, Ustazah maaflah saya ganggu Ustazah. Dia asyik cakap dia ganggu saya. Mana ada kalau dia ganggu saya cakap, Kak Ina jangan ganggu saya. Jadi jangan. Dia pun terlupa. Sebab Kak Ina dan safar. Biasa Kak Ina memang ingat. Kak Ina memang ingat apa je yang saya cakap dia akan ingat. Ustazah, itu Ustazah cakap sini. Ustazah kena bagi tahu balik dekat dia orang. Ustazah salah cakap, dia bagi tahu saya. Bagus. Sebab apa, kadang-kadang saya lupa. Saya lupa. Ingatkan je saya. Kan? Amarah semalam, hari semalam full day dia lupa. Amarah buat apa? Tengok apa? Okey. Jadi Kak Ina, masya-Allah. Okey. Baik. Jadi kena selalu ingatkan saya sebab saya memang lupa. Memang saya lupalah. Banyak maksiat agaknya, kan? Banyak maksiat. Jadi insya-Allah bahagian tu kita tips tambahan ni kita pada sesi yang akan datang sebab kita ada masa sikit je lagi. Okey. So kita tambah buku surat yang seterusnya. Kaedah mematangkan hafalan. Okey. Kaedah mematangkan hafalan. Okey, baik. Kaedah nak matangkan hafalan. Macam mana nak matangkan hafalan? Apakah proses yang boleh mematangkan seluruhan hafalan kita supaya lancar? Supaya lancar. Jadi proses ni lah dipanggil syahadah. Kan hari ni kita punya topik syahadah. Inilah proses syahadah. Soalnya tips-tips yang saya bagi ni, tips yang kita cerita tadi ni, ini adalah tips yang mana supaya kita ni faham proses syahadah. Jadi sekarang kita nak cerita apakah proses syahadah. Proses syahadah. Syahadah ni dia boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Okey. Jadi apa? Pertama adalah apa? Pertama adalah ulangan sebelum khatam hafal 30 juzuk. Ataupun dipanggil sabak ulang. Ataupun peringkat yang seterusnya dipanggil tahap ulangan terbaik, sederhana ataupun lemah. Yang keempat barulah layak diimtihankan syahadahnya. Barulah layak imtihan syahadah. Jadi ada 4 peringkat. Pertama sekali ulang sebelum khatam hafal 30 juzuk, ulang dulu. Ulang. Kemudian apa? Kemudian kalau mana yang tak lancar tu buat sabak ulang. Kemudian apa? Kita ada ulangan, tahap ulangan. Tahap ulangan dah matang macam mana? Macam buah mangga, buah durian. Kalau jatuh tu, kalau dijolok, kalau tak sempat dia kita ambil je dia belum masak lagi, dia tak sedap. Jadi macam tu Quran, matang Al-Quran pun sama. Jadi biar dia jatuh sendiri. Biar dia ranum sendiri, barulah dia lekat, barulah dia masya-Allah, barulah dia sabit dalam dia. Okey? Jadi kenapa ulangan sebelum khatam hafalan 3 juzuk? Kenapa ada ulangan sebelum khatam hafalan 3 juzuk? Adalah pelajar yang cemerlang dalam hafalan Al-Quran sahaja. Kan? Cemerlang. Jadi siapa yang tak syahadah tu kena usaha untuk syahadah. Kena masuk balik madrasah, masuk syahadah. Saya pun sekarang atamanna bercita-cita juga untuk apa? Untuk murajaah balik Quran, untuk masuk balik, ambil syahadah balik. Sebab proses syahadah adalah proses yang masya-Allah masya-Allah. Jadi pelajar cemerlang, pelajar yang sentiasa cakna dalam
setiap pelajaran Al-Quran dia. Dia cakna. Ni tak lancar, ni tak lancar. Dia cakna untuk apa? Untuk jaga setiap juzuk ataupun setiap hafalan dia. Dia cakna. Jadi pelajar begini, pelajar begini, dia kata apa? Pelajar begini, dia ni selain daripada cakna, dia kena apa? Dia kena teruskan bacaan setiap hari 3 juzuk atau 5 juzuk satu hari mengikut firasat guru dia. Okey? Kak Ina tukar slide. Okey? Jadi apa dia ikut firasat guru dia? Okey, firasat guru dia, contoh guru kata, okey. Apa letak nama lain pula? Kak Fatimah, okey. Kak Fatimah. Okey. Baca apa? Baca, saya nak awak baca 3 juzuk satu hari. Ada pelajar yang baca 5 juzuk satu hari. Ada pelajar yang baca 10 juzuk satu hari. Ikutlah guru dia rasa macam mana. Bukan guru dia nak ni dia, setiap guru ni dia ada satu kefahaman yang sempurna pada para pelajar dia. Jadi dia akan apa, jadi setiap guru dia akan apa, jumlah pelajar yang seperti ini sangat sedikitlah bilangan dia. Sebab apa? Yang khatam ramai, yang syahadah tu sikit. Berjujur. Ada yang buat proses syahadah tapi tak mampu. Sebab apa? Proses syahadah dia memerlukan apa? Dia memerlukan dia memerlukan satu pengorbanan, satu pengorbanan. Jadi kenapa kena buat macam tu? Kan? Oleh itu setiap seorang yang dah tamatkan hafalan, maka setiap asatidah, setiap guru-guru hendaklah apa, memastikan pelajar dia melakukan syahadah. Itu tanggungjawab guru, kan? Lakukan syahadah. Syahadah tu proses. Okey? Okey. Jadi kenapa kena lakukan macam tu? Kan? Adalah kerana adalah kerana diperlukan setiap hafal juzuk adalah apa? Untuk hafal ayat demi ayat dalam Al-Quran. Kemudian apa? Untuk memelihara. Syahadah ni untuk apa? Untuk pelihara. Kan? Syahadah ni untuk memelihara Al-Quran tadi. Okey, jelas insya-Allah. Jadi yang ni saya tak buat juga, sabar ulang. Kaedah matangkan hafalan tu kita sambung terus pada apa? Pada imtihan syahadah. Okey, imtihan syahadah. Jadi imtihan syahadah ni, setiap pelajar dia masa ulangan 3 juzuk sehari, selepas dia habis tasmik, pelajar hendaklah dilatih dengan soalan tebuk. Okey, mula-mula 1 juzuk. 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk. Lepas 1 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk. Lepas tu tebuk. Okey, 1 juzuk, habis 1 juzuk, 30 juzuk, tebuk 1 juzuk, 1 juzuk. Kemudian 3 juzuk. Lepas habis 3 juzuk ikut. Setiap guru dia ada kaedah-kaedah dia. Okey? Setiap guru dan setiap pelajar ada cara-cara dia. Bukan semua pelajar yang mana diguna satu kaedah je. Macam saya, masya-Allah. Pergi sur kaedah banyak. Sebab apa? Sebab bila waktu saya dah besar, saya ambil syahadah, saya dah besar sikit. Saya dah besar sikit. Maksudnya saya khatam tu, lepas tu saya duduk rumah, saya pergi masuk madrasah sana, maksudnya tak jadi kan. Tak nak mengaji. Waktu tu tak nak mengaji. Kan? Okey, jadi apa? Jadi waktu tu ujian belajar. Kan? Ujian. Syaitan tak suka. Syahadah ni syaitan tak suka. Syaitan tak suka. Dia tak mampu nak bagi orang tu, dia bagi orang tu khatam, tapi apa, kemudian dia apa? Dia syahadah. Sebab apa? Syahadah ni mensabitkan, menguatkan ingatan. Bagi Al-Quran dalam dada. Lekat kan, ketat dalam dada. Jadi apa? Jadi ulangan syahadah ni, jadi guru ni kena pastikan, guru ni kena pastikan, kat sinilah peranan guru besar sangat. Kalau nak syahadahkan pelajar ni, Allah, ujian dia besar. Kan? Ujian dia besar. Masya Allah, besar ujian dia kan. Kena banyak-banyak doa lah pada Allah kan untuk pelajar-pelajar syahadah ni. Ibu-ibu yang mana ada anak syahadah pun kena banyak betulkan ibadah dengan Allah. Banyak betulkan amalan. Banyak doa pada Allah. Banyak doa pada Allah. Selain nak lahirkan satu orang hafizah Quran ni memerlukan pengorbanan ibu bapa, guru kan, mudir madrasah. Nak lahirkan satu orang yang hafizah Quran. Hafizah Quran. Satu orang pelajar yang hafal Quran. Nak lahirkan pelajar dunia senang. Sebab apa? Pelajar dunia ni, diorang ni tak ada ditekankan adab. Tak ada ditekan apa. Tapi apa? Tapi pelajar agama ni Allah uji berat. Ada yang diuji kena jin lah, tengah syahadah, tengah macam-macam. Allah uji dengan diambil nyawa kedua bapa dia, na'udzubillah min zalik. Macam-macam. Ujian mereka ni besar. Dan darjat mereka pun besar sisi Allah. Darjat mereka ni besar sisi Allah. Allah SWT muliakan mereka. Kan? Sebab apa? Orang yang hamil Al-Quran. Orang yang Allah SWT letak Al-Quran dalam diri. Jadi pengorbanan satu orang guru, pengorbanan satu ibu bapa, pengorbanan adik-beradik, pengorbanan keluarga, mana semua kena korban untuk lahirkan satu orang hafiz Quran dalam keluarga kita. Kena korban. Sabarlah. Sabar.
Kena korban. Sebab apa? Nak lahirkan satu orang hafiz Quran dalam rumah kita. Jadi benda tu perlukan pengorbanan. Sabar sabar insya-Allah. InsyaAllah teruskan. Teruskan. Sebab apa? Sebab saya dah rasai. Kan? Saya dah rasai. Berat. Ujian tu berat. Tak sabar kadang-kadang pelajar bagus, guru pula problem. Kadang-kadang guru bagus, mudir pula problem. Kan? Kadang-kadang mudir bagus, guru bagus, madrasah pula kurang. Sekarang ni Allah nak cakap ujian belajar agama ni banyaklah ujian dia. Banyaklah tantangan dia. Tapi kita tak nak fokus pada ujian. Nak fokus pada macam mana nak lahirkan lebih ramai lagi hufaz Al-Quran. Macam nak lahirkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar agama yang mana membawa agama ni ke seluruh alam. Banyak besar pahala guru-guru kan. Besar pahala ibu-ibu yang korban untuk anak-anak. Besar pahala keluarga-keluarga yang berjuang bersama-sama dengan anak-anak. InsyaAllah moga Allah SWT mudahkan. Moga Allah SWT mudahkan insyaAllah. Jadi bagaimana nak tertib untuk kekalkan hafalan sampai ke akhir hayat? Tips untuk apa? Tu yang kelima. Tu 5 kaedah melancarkan hafalan tu. Jadi pertama sekali tidak layaklah orang yang malas menghafal Quran. Okey? Tak ada tempat bagi orang yang malas untuk hafal Quran. Orang yang malas ni, jujur saya cakap, kalau ada pelajar-pelajar yang malas kan, cakap dengan dia macam ni je. Kalau awak malas, Al-Quran tak layak untuk awak. Macam tu kan. Al-Quran tak layak untuk awak. Orang malas tak layak dengan Al-Quran. Sebab apa? Orang yang rajin, yang sanggup bersusah payah, maka memang dia ni insya-Allah akan berjaya dalam hafalan Al-Quran dia. Sebab kena ulang, kena jaga, kena murajaah. Pahala dia besar. Pahala dia besar. Maka rajin mengulang dan rajin membersihkan hati. Insya-Allah Kak Salvi. Insya-Allah masih sempat lagi. Insya-Allah. Jadi rajin mengulang dan rajin membersihkan hati. Okey? Rajin ulang. Dia tengok sebab tu pendidikan agama ni diberi sedari anak dalam kandungan. Didik dengan agama. Didik dengan agama. Bagi agama pada anak-anak daripada anak dalam perut lagi. Sebab apa? Anak ni akan lahir mencintai ilmu. Dengan cinta daripada ilmu. Sebab tu antara perkara adalah kita ni memang kena bawa anak-anak kita, duduk dengan guru-guru agama. Kalau nak jumpa guru kita, bawa anak-anak kita. Kerana apa? Kerana nak dapatkan biar anak kita melihat sifat orang alim. Anak kita lihat macam mana keadaan orang belajar agama. Anak kita lihat suasana-suasana agama. Dan ni lama-lama dia akan suka. Inilah kehidupan yang sebenar. InsyaAllah. Moga Allah SWT mudahkan semua urusan ibu-ibu. InsyaAllah Allah SWT yang bagi kita kelebihan. Jadi kalau ada keluarga kita hantar 10. Jadi satu pun dah Masya Allah sangat. Menjadi satu. Maksudnya jadi satu apa? Lahir satu hafizul Quran pun. Dah 10 orang insyaAllah diselamatkan daripada api neraka. Lahir satu je pun, bukan nak kata kita nak satu, kita boleh nak 10, ada 10 anak 10 jadi hafizul Quran. Kan semua jadi hafizul Quran. Tapi kalau Allah SWT izinkan satu je pun, maka syukurlah, tak amat syukur. Tapi kalau tak ada satu, usahakan bagi ada satu. Kalau anak-anak ramai-ramai kita, semuanya hanya berjaya dalam dunia tapi tak ada satu pun berjaya dalam akhirat, kena usaha jadikan satu orang. Satu orang. Jadi saya tengok keluarga Abu Abdillah semua orang awam. Tapi Abu Abdillah seorang je yang belajar agama. Ayah dia beruntung. Sebab apa? Sebab ayah dia sempat sebelum ayah dia meninggal sebelum ayah dia meninggal, ayah dia sempat jadikan satu orang anak dia hafiz Quran, yang mana hari ni banyak doa sampai pada arwah abah dia. Kan? Sebab apa? Anak hafiz Quran. Setiap kali anak baca Quran, mengalir pahala dalam kubur dia. Mengalir. Kan? Mengalir. Sebab tu kena ya Allah beruntung, ayah dia beruntung. Sebab apa? Kan ayah dia dapat kefahaman agama lambat. Tapi bila dia dapat kefahaman agama, abang-abang, kakak-kakak tak nak dah mengaji. Tapi dia dapat. Allah bagi, kan? Allah bagi orang yang korban untuk agama. Allah bagi satu orang ni lahirkan pula anak-anak yang soleh insya-Allah, kan? Lahirkan pula anak-anak, kahwin pula dengan macam saya, kahwin pula dengan hafiz Al-Quran. Maka kita pula bina keluarga yang kita pula ambil tanggungjawab bina. Maka berterusan pahala yang ayah dia dapat, abah dia dapat, kan? Abah mentua saya dapat, arwah, kan? Jadi macam tu sebenarnya, kita kena at least satu orang. Sebab apa? Abu Abdillah ni anak bongsu-bongsu. Anak bongsu-bongsu. At least yang besar dah terlepas, kelas kita serahkan kepada Allah, kan? Kejahilan kita. Maka kita kalau ada yang bongsu-bongsu lagi, kita usahakanlah at least dapat satu orang. Satu orang yang dapat dalam dada dia Al-Quran. Dia akan selamatkan kita ke akhirat nanti. Sebab apa dia dapat? Dia dapat syafaat. Dia boleh syafaat pada keluarga dia. InsyaAllah. InsyaAllah.
Jadi yang lain tu bacalah fadla amalan rumah kan, yang tertinggal-tinggal dan lepas-lepas masa kita jahil dulu kan, bacalah fadla amalan rumah kan, berakhlaklah dengan keluarga kan, dengar ni. Jadi apa, dengan daripada situ barulah apa, insya-Allah rumah yang bercahaya dengan agama, insya-Allah Allah akan pilih, Allah akan pilih. Tak lambat tak dekat, Allah akan pilih bila Allah nak. Yang penting kita usaha, kita usaha dulu insya-Allah. Jadi seterusnya lah apa, seorang guru tahfiz berjumpa dengan seorang awliya. Nampak guru ni nampak pengorbanan guru. Sebab tu guru ni pengorbanan dia besar. Sebab tu kena hormat sangat guru-guru anak-anak kita kan. Guru kita kena hormat, guru anak kita hormat. Sebab apa? Sampaikan katakan kita ni nak dapatkan kebolehan anak kita ni hafal Quran, apa yang jadi? Guru tadi bersama, ibu bapa bersama, atuk nenek pun sama kan. Apa berlaku? Dia kena pergi dekat orang-orang alim. Macam saya cakap pergi ke orang alim. Tolonglah doakan anak saya. Kirim doa dari orang alim. Orang nak pergi tarim, nak jumpa Habib apa, kirim doa. Doakanlah untuk anak saya. Kan? Allah bagi dia kefahaman agama. Bagilah sekurang satu. Saya dah terlambat, anak saya dah besar-besar kan. Kurangan satu lah ya Allah, satu. Kalau anak kecil-kecil, semua doakanlah anak saya. Semua jadi ulama. Semua jadi hafizul Quran. Semua jadi guru-guru. Semua jadi penyebar agama. Semua jadi macam tu. Tapi kalau katakan anak besar-besar, at least satu ya Allah. Tolonglah satu je ya Allah. Minta satu je. Doakan. Nampak guru doakan anak saya. Dia luaskan hati saya. Kan? Diluaskan hati. Dia mudah untuk hafal Quran. Okay? Jadi, Allahu Akbar. Kena minta apa? Kena minta doa pada awliya Allah. Guru agama minta. Sebab tu jumpa orang soleh. Tolonglah doakan anak saya. Kan? Tolonglah doakan saya. Doakan anak saya. Minta doa pada orang lain. Sebab tu kita tak boleh sangka buruk pada orang. Sebab kita tahu mana satu ahlullah. Sebab tu kena bergaul banyak dengan orang saleh. Kan? Duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa? Dalam majlis ilmu pasti apa? Pasti ada orang-orang saleh. Pasti ada awliya-awliya Allah SWT. Okey? Habis. Info Al-Quran. Okay, tambahan. Okey? Info Al-Quran. Jadi info Al-Quran ni. Slide tukar. Okey. Tak ada info Al-Quran. Dah habis. Okey. Ini saya tambahan lah. Okey. Info Al-Quran. Jadi Al-Quran ni, kod dah tak tahu kan. Saya ingatkan je lah untuk tahu kan. Tak nak habis. Ni saya tambah, nak habis dah majlis kita. Okey. Info Al-Quran. Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi SAW. Siapa Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW, lebih kurang dalam 23 tahun dalam 2 peringkat. Jadi waktu Nabi SAW diturunkan Al-Quran, tempoh Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Okey, 23 tahun. Maksudnya apa? Berperingkat. 23 tahun. Berperingkat. Dan iaitu apa? 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Yang mana kita tahu Nabi SAW selepas menjadi Rasul, 13 tahun Nabi SAW buat usaha agama di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Jadi 13 tahun secara berperingkat di Mekah, dan juga iaitu di Mekah sebelum baginda SAW sebelum baginda SAW pergi berhijrah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan 10 tahun sesudahnya hijrah, iaitu di Madinah, iaitu dipanggil Madaniyah. Sebab tu dalam Al-Quran ada apa? Ada dua. Satu apa? Bahagian Makiyah, satu surah Makiyah, satu surah Madaniyah. Perasan? Waktu dulu saya ambil syahadah, dia kena hafal Makiyah atau Madaniyah. Ini surah Makiyah ke surah Madaniyah? Tak aku faham Makiyah ke Madaniyah tu apa. Tapi kan kecil lagi kan. Jadi apa? Jadi mudah nak hafal. Tak kisahlah Makiyah ke Madinah, tak tahu. Makiyah tu ustazah pun tak bagi tahu. Makiyah tu diturunkan kat Mekah. Madaniyah tu diturunkan kat Madinah. Kan? Tak tahu. Hafal je. Itulah kerja budak kecil. Serap je. Serap je. Kerja dia memang serap je. Hafal. Hafal. Jadi apa? Jadi Makiyah itu diturunkan di Mekah dan Madaniyah itu diturunkan di Madinah. Okey? Okey, jelas insya-Allah. Allahumma salli. Charger ada satu je. Phone ada dua. Dua-dua habis bateri. Sekejap. Alright.
Okey, macam tu. Okey. Selalu start cahaya. Okey. Baik. Baik. Jadi apa? Jadi sebahagian turunkan di Makkiyah, satu Makkiyah. Jadi apa? Al-Quran ini mengandungi apa? Surah ada berapa surah? Ya, selepas Nabi hijrah. Madaniyah atau apa diturunkan selepas Nabi hijrah. Makkiyah diturunkan sebelum baginda hijrah. Okey? Surah dalam Quran ada 114. Barakallahu fikum. Ada 114, ayat ada berapa? Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Ada berapa ayat dalam Al-Quran? 6,000. Ada yang kata 6,666, ada juga pendapat mengatakan ada 6,236. Ada pendapat 6,666, ada juga pendapat 6,236. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. InsyaAllah dua-dua sahih. Okey. Yang penting 6,000 lebih. Okey. Jadi kalimat ada berapa kalimat? Siapa tahu? Ada berapa kalimat dalam Al-Quran? Ni soalan pula. Ada 7,000. Ya ke 7,000? Ada 74,437 kalimat. 74,437 kalimat. 47 kalimat. 74,437 kalimat. Okey? Dalam Al-Quran. Kemudian ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Kena simpan ni. Macam mana hafal Quran kalau tak tahu info tentang Quran? Dalam huruf ada berapa? Ada 340,704. Saya pun dah terbiak. Okey. Ada 340,740 huruf. Okey. Betul. 340,740 huruf. Okey. Kemudian separuh Al-Quran ialah pada huruf fa pada perkataan wal yatalattaf, iaitu pada surah Al-Kahfi. Kita baca surah Al-Kahfi semalam kan? Jadi separuh itu Al-Quran. Bertemu dengan ayat fa wal yatalattaf, itu apa? Itu separuh dari Al-Quran. Okey? Itu maksud separuh Al-Quran. Kita dah bertemu dengan separuh daripada sebahagian daripada Al-Quran. Separuh daripada Al-Quran. Okey? Ayat wal yatalattaf. Dapat? Ayat wal yatalattaf tu adalah apa? Itu maksud separuh, dah sampai separuh daripada Al-Quran. Okey? Pembahagian dia separuh daripada Al-Quran. Dan surah Al-Kahfi kan? Dapat ke? Okey? Seterusnya, pembahagian Al-Quran. Pembahagian Al-Quran dibahagi kepada 3 bahagian. Iaitu apa? 1/3. Okey? 1/3 dipanggil apa? Ra'su mi'ah min bara'ah. 1/3 1, 1/3 2, 1/3 3. Pembahagian Al-Quran dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 1, 1/3 2, 1/3 3. Itu pembahagian Al-Quran. Ni macam mana kau nak tahu kaedah-kaedah nak hafal Al-Quran. Okey? Kena tahu pembahagian Al-Quran. Kemudian pembahagian Al-Quran kepada 4 bahagian. Kalau bagi pada ini ayat Al-Quran lah. Ni korang kena buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Okay, nanti ini pun saya akan kongsikan juga dalam story saya secara detail. Ini apa maksud dia 1/3 tu. Sebab apa? Kalau nak bagikan Al-Quran kepada 3 bahagian ataupun 4 bahagian. Okay. Okay. Itu cara macam mana nak bahagikan Al-Quran. Okay. Dia ada 1/3 tu 4. Ada juga kepada 7 bahagian. 7 bahagian. Macam nak bagi 7 bahagian. Okay. Ini bahagian pertama, 1/3 pertama macam tu. Okay. Sebab apa? Bila kita syahadah, kita akan ikut per-3. Okey, kamu 1/3 dia, okey, dia akan bahagi ikut Al-Quran macam tu. Itu seronok. Al-Quran ni seronok. Banyak ilmu dia. Kemudian pembahagian Al-Quran, pembahagian surah mengikut peringkat penurunannya. Okey? Okey, sekarang nak tahu. Surah dia bukan ikut yang kita ni. Jadi apa? Surah berikut diturunkan di Madinah dan selebihnya diturunkan di Mekah. Jadi diturunkan di Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata apa? Diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah surah apa? Surah Al-Baqarah. Ni turun kat Madinah. Turun kat Madinah surah Al-Baqarah, surah Imran, surah Nisa, surah Maidah, surah Anfal, surah Taubah, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, surah Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab. Semuanya. Semuanya
Yang ni pun saya akan kongsikan dalam Telegram, dalam story saya kot. Kan? Dalam tafsir Ibn Kathir diceritakan yang bakinya diturunkan di Mekah. Jadi hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang terkumpul 28 huruf hijaiyah dalam satu ayat. Ini nota-nota lah, nota-nota info dalam Al-Quran. Okey. Jadi hanya ada 2 ayat Al-Quran yang mana terkumpul dalamnya 28 huruf hijaiyah dalam satu ayat. Ada 28 huruf hijaiyah dalam satu ayat. Ada 2 ayat. Okey, 2 ayat. Seronok kan? Kalau buat exam ni insya-Allah seronok. Siapa ayat pertama dalam surah Al-Fath iaitu apa? Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Dalam ni apa? Dikumpulkan dalam surah Al-Imran, ni surah Al-Imran dikumpulkan 28 ayat daripada 28 huruf hijaiyah dalam satu ayat. Kumpul. Semua ni 28, ada 28 huruf. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat ke-29 iaitu apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu ayat dari surah Al-Fath yang mana terkumpul padanya 28 huruf hijaiyah. Kemudian ayat terpanjang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ayat terpanjang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Al-Imran ayat 154. Al-Fath ayat 29. Ini tambahan info saya bagi korang pengetahuan tambahan. Okey. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang terpanjang iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Daripada ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Sekarang dah pukul berapa? Pukul apa sekarang? 9.34. Okey. Jadi ayat terpendek dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 21. Itu ayat terpendek. Ayat terpendek. Kemudian kalimah terpanjang dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Dalam kalimah terpanjang. Satu kalimah tapi apa? Tapi panjang. Fa'asqaina kumuhu. Satu kalimah. Kalimah terpanjang. Kemudian 7 surah yang mana dimulakan dengan kalimah tasbih. Surah yang dimulakan dengan kalimah tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nampak? Kalimah tasbih. Kalimah tasbih. Subhana. Jadi 7 surah tu apa? Surah Isra, surah Hadid, surah Al-Hajj, surah As-Saff, surah Jumu'ah, surah Taghabun dan surah Al-A'la. Banyak rahsia Al-Quran ni. Banyak. Kalau kita baca Al-Quran, Masya Allah, banyak benda yang kita boleh dapat daripada Al-Quran. Kemudian surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'at. Iaitu apa? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, kan? Huruf muqatta'at. Hamim. Surah yang mana dimulakan dengan alif lam mim. Dipanggil harf muqatta'at. Itu dipanggil harf muqatta'at. Okey? Dan juga apa? Ayat untuk mudah membaca Al-Quran dibaca setiap malam sebelum tidur sudah surah Al-Baqarah yang mana saya dah kongsikan pada pelajaran tauhid. Pelajaran tasawuf malam terakhir sebelum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Okey, itulah yang kita insya-Allah sekadar itu sahaja daurah Al-Quran kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dan juga apa? Berikan kita kesempurnaan dalam mempelajari Al-Quran dan moga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama dengan keluarga kita semuanya mencintai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi ulama, da'i ila Allah insya-Allah. Dan insya-Allah kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul As. Insya-Allah mohon halalkan apa yang kurang daripada saya, mohon ampunkan jika banyak ada kelemahan saya. Mohon doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan gandakan kebaikan dan juga moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan setiap kekhilafan dan kekurangan saya. Jadi insya-Allah untuk majlis kita subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairal jazaa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Saya dah selesaikan daurah Al-Quran ni yang seperti mana yang saya cakap saya dah selesaikan. InsyaAllah kita baki lagi babu nikah saja. Babu nikah saja. Dan insyaAllah kalau ada lagi
peluang, insyaAllah kita akan buat lagi daurah macam ni. Kalau Allah SWT izin, ada masa lebihan, insyaAllah moga Allah SWT permudahkan insyaAllah. Korang komen lah nak daurah apa lagi. Daurah apa lagi insyaAllah. Kita cuba. InsyaAllah moga Allah SWT permudahkan dan doakan saya. Terus doakan saya. Moga kita semua ni dikumpulkan dalam kebaikan dan kita ni diberi ilmu daripada Allah SWT dengan ilmu yang barakah, ilmu yang benar, ilmu yang berterusan dan ilmu yang dekat dengan Allah SWT, ilmu yang ilmu yang sebenar-benar ilmu. Dan dengan ilmu tadi Allah SWT berikan kita afiah, berikan kita kebaikan di dunia dan juga akhirat. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairal jazak. InsyaAllah saya tutup majlis dengan inilah, saya serahkan majlis kepada ahli majlis. Mungkin nak buka lagu ke apa. Jadi insyaAllah saya tutup majlis dulu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.